Okey, Kak Lela kita kata dah selesa ya. Okey. Kita akan mula sebentar lagi ya Kak Lela. Kak Lela orang kita. MC kita pun dah kita punya speaker pun dah ready. Baiki-baiki rambut sikit. Saya nak bagi kopiah. Okey. So, kita tengok kat sini pun dah ramai. Okey, dalam 40 orang dah join. Okey. So, boleh kita start sekarang? Speaker dah ready. Okey, good. Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi, lambaikan tangan sikit. Ada tak ada? Halo, pagi. Hai. Okey. Nama saya Saiful, okey, sebagai MC untuk talk kita pada hari ini. Okey, sistem day pagi ini. Selamat datang semua dan terima kasih atas kehadiran. Bagi diri sendiri satu tepukan sikit. Saya nak nampak orang tepuk tangan. Come on. Tepuk tangan, tepuk tangan. Macam saya seorang dia yang tepuk ni dengan speaker kan. Okey. Saya pasti kita punya talk ni anda semua akan dapat ilmu yang sangat-sangat bermanfaat sebab kita punya speaker ni bukan calang-calang. Okey. So sebelum training bermula, saya ingin minta kerjasama daripada semua. Sila mutekan mic anda. Okey. Kita tak nak ada apa-apa gangguan apabila kita punya speaker bagi ucapan nanti di punya talk. Okay, kita tak nak ada apa-apa gangguan. Stay focus and make sure sediakan buku dengan pen untuk salin segala nota dan tips yang akan diberikan oleh speaker kita. Okay, hari ini kita amat berbesar hati sebab dapat menjemput seorang perunding kesihatan yang ada pengalaman 10 tahun dalam membantu orang ramai untuk mendapat kesihatan dan menukar gaya hidup, cara pemakanan dan juga pengalaman pengamalan suplemen yang betul. Okey, hari ini beliau akan share sebuah tajuk, itu tajuk jangan berkawan dengan kanser. So semua orang tahu kanser tu apa kan? So semua memang kita tak nak berkawan langsung dengan kanser ni. Bukan setakat nak berkawan, nak pandang pun tak nak. Okey. So sebelum saya explain sikit tentang kita punya speaker. Sebelum menceburi diri dalam Forever, beliau adalah seorang product quality engineer di sebuah kilang elektronik antarabangsa. Beliau mengalami masalah kulit dan masalah kesihatan yang hanya boleh dikawal dengan pengambilan ubat. Tetapi setelah mengamal produk Forever, masalah kesihatan beliau bertambah baik dan kini tidak perlu lagi mengambil ubat-ubatan. Beliau telah membantu ramai orang untuk meningkatkan tahap kesihatan melalui pemakanan yang betul. Setelah beliau mendalami marketing plan yang luar biasa di Forever, beliau terus berhenti kerja dan mula melangkah dan membina rangkaian di Forever. Rangkaian beliau kini bukan sahaja di Malaysia tapi juga di Singapura dan negara UAE. Kini beliau adalah Senior Manager 10 kali Eager Manager dan CBM, F2D Level 2, okay, dan MRC Bronze Forever. So berikan tepukan untuk kita punya speaker. Okay, saya tak nampak, tepukan. Yeah. Macam sunyi sepi je, tak Ada Boleh dengar
Kalau boleh dengar, okey semua boleh bagi saya nombor 5. Tengok sikit 5. Okey, ada respon. Good. Okey. So tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput speaker hebat kita pada hari ini, CBM Bell. Berikan tepukan. Yeay, okey. Terima kasih Saiful. Kita bagi tepukan bagi kita punya MC Saiful sekejap. Bagi nombor 1 bagi Saiful. Bagus kan MC saya ni kan? Betul tak? So selamat pagi ya semua. Salam hari Sabtu. So saya Bell. Ada tak yang kali pertama jumpa Bell? Ada tak? Yang kali pertama jumpa Bell. Kalau ada, tulis nombor 2. Ada tak yang first time jumpa saya? Oh, biasa jumpa kat TV kan, kat Facebook, betul tak? So hari ni kita buat Zoom kan, live daripada Kuantan hari ni kita ada di Kuantan. So okey tak suara saya? Semua okey Clear Nak kuat sikit ke? Ke dah okey? Ini nama saya Bell, boleh panggil Loceng. Okey, biasa orang kata apa? Suara saya ni kepo, suara kepo orang panggil. Okey. So memang happy lah jumpa ramai memang sangat tepat masa. So bagi sendiri satu tepukan dulu sebab semua memang tepat masa hari ni. Okey. So semua tak sabar betul tak nak dengar macam mana kita tak nak berkawan dengan kanser. Betul tak? Siapa hari ini memang tak nak berkawan dengan kanser. Rasanya tak ada orang suka berkawan dengan kanser kan. Nak tengok chat box saya sekejap. Okey, sini. Okey. Chat box mana? Apa tolong Okay, so memang hari ini saya akan share tak nak kan, tak nak kawan dengan kanser. So saya tak harap lah yang ada masuk Zoom ni memang ada masalah kanser ataupun ada tak yang dalam ni ada tak pernah tak ataupun merupakan bekas pesakit kanser. Ada tak? Kalau ada boleh tak type sikit nombor 1. Pesakit ataupun you memang sudah sembuh daripada masalah kanser ataupun anda sedang ada masalah kesihatan, sedang merawat. You tahu sendiri ada masalah kanser punya, ada tak? Kalau ada, you type sikit nombor 1. Ada tak? Harap tak ada lah. Okey, Kak Hamia seorang. So semakin sembuh kan Kak Hamia sejak amalkan produk Forever, betul tak? Okey. Adik-adik. Okey, so inilah gambar saya. Boleh nampak tak gambar saya ni? So dulu saya memang macam MC tadi kata, saya memang ada masalah kulit yang teruk. Okay, so masa saya musim remaja, betul ke musim remaja? Masa tu saya usia belas tahun lah. Macam ramai orang memang ada masalah kulit. Okay, so saya punya jerawat memang bukan jerawat biasa. Memang jerawat saya jenis yang bernanah. Okay, sampai belakang badan. Siapa ada masalah macam saya ataupun anak-anak ada tak macam saya? Satu muka jerawat bernanah yang batu besar-besar sehingga ada nanah. Lepas tu bila you tengok muka saya jerawat kan, ada macam yang gelap punya, warna gelap punya darah. Kotor, darah kita sangat kotor. Lepas tu saya punya jerawat sampai belakang badan dengan depan badan sini. So saya tak boleh pakai baju yang macam seksi-seksi yang tak ada tali semua tu kan saya tak boleh pakai sebab memang jerawat penuh, tak boleh nak pakai. So masa tu memang saya sangat tak ada yakin diri lah. Saya langsung tak suka nak tengok cermin sebab bila tengok cermin you rasa macam tak cantik, hodok. Orang cakap apa makan pun tak selera. Orang cakap bila tengok muka saya makan pun tak ada selera. So that's why masa tu saya memang tak ramai kawan. Tak suka berkawan sebab kita rasa kita sendiri memang tak cantik. Sangat tak yakin diri. Okay. Lepas tu saya pula ada keturunan masalah kulit eczema. Okay. Daripada keturunan punya. So masa saya usia belas tahun. Okay. Saya start ada masalah kulit yang senang naik kata-kata kering. Lepas tu keluar macam nanah macam tu. Okay, so memang saya banyak mengamalkan ubat-ubatan untuk nak mengawal I punya masalah eczema ni. Sebab dari keturunan kan bila kita jumpa doktor cakap apa?
Oh, ini memang kulit keturunan, genetik punya, tak ada ubat. Dia kata memang you kena makan ini antibiotik, satu ubat untuk nak kawal saja supaya dia tak mereak. Ada tak yang ada masalah macam saya? Oh, kulit eczema, yang cirrhosis. Sebab saya dengar sekarang memang ramai ya baby yang budak baru lahir kan, kanak-kanak usia 2, usia 3 sudah ada masalah eczema. Betul tak? Siapa ada pernah jumpa orang yang ada masalah kulit? Saya memang teruk sehingga saya satu badan eczema. Masa tu usia saya sudah masuk 20 lebih. Masa tu kerja saya engineer. So memang kerja saya memang jadi stres lah sebab I kena tengok satu department tu ada 100 lebih orang dalam kilang tu. So I kena jaga semua, I kena jaga kualiti orang kerja dengan kualiti produk masa tu. So that's why kerja saya memang sangat stres. Sehingga saya mengalami masalah hormon yang teruk. So bila saya datang uzur, saya tak tahu bila datang, okey. Tak ada tanda, okey. Dia nak datang, dia datang macam tu. So sehingga saya datang uzur, okey, saya punya darah memang ketolan hitam. Teruk tak? So ketolan hitam-hitam punya ketul-ketul dia keluar gitu kan. So memang sangat dahsyat. Dan bila saya datang uzur, saya memang segugut teruk. So memang hari pertama saya datang uzur, memang saya tak boleh turun katil. Saya macam udang. You tahu udang? Udang bila masak macam mana? Udang bila masak dia macam tu guling gitu, betul tak? So saya lah macam udang. So sebab sakit sangat segugut tu kan, tak boleh nak jalan. So memang hari pertama uzur memang macam udang, sakit punya. So sehinggalah saya stres semua tu kan. So bila saya stres, I punya kulit lagi teruk. That's why dia dikait dengan hormon kita. So bila kita hormon teruk, kita punya masalah kulit lagi lah teruk. Okay, so memang kena ambil ubat antibiotik sampai teruk sehingga saya terpaksa ambil steroid. So you tahu steroid memang ubat yang sangat kuat, betul tak? Dia mengawal punya. So kan ramai kan? So that's why I terpaksa ambil steroid sebab masa tu I terpaksa nak kerja, nak jumpa orang. So I kena kawal I punya masalah kulit. Sehinggalah saya jumpa dengan Forever. Saya memang sangat bersyukur. Saya ditemukan dengan kakak sulung saya. Ditemukan pula. So kakak sulung saya memang dia share dengan saya pasal aloe vera ni lah. Forever punya aloe vera. Masa tu saya memang tak pandang langsung. Sebab apa, saya memang sangat anti MLM. Tak kisah apa MLM you cakap betapa bagus punya produk, saya pun tak akan pandang. Sebab apa? Sebab apa? Sebab saya rasa MLM tu low class punya. Siapa macam saya? Ada tak rasa MLM tu low class? Saya rasa low class. Saya tak akan guna produk MLM sebab saya rasa sangat mahal. Lepas tu memang dia untuk untung duit orang punya kualiti yang tak bagus. Saya rela ambil ubat. Saya rela pergi farmasi beli produk yang farmasi suggestkan saya. Yang cadangkan kepada Bel. So dulu saya memang sangat tak suka MLM punya produk. Okay, so sehingga masalah saya teruk sampailah memang kena ambil ubat, saya pun tak nak ambil ini. Okay, so sampailah kakak sulung saya Olive lah. Okay, ramai yang kenal kan Olive kan. So Olive yang perkenalkan saya tentang produk aloe vera ni dan saya memang tak nak dengar. I kata kalau you nak guna, you sendiri gunalah. Sebab masa tu Olive pun ada masalah kulit, jerawat dengan sangat kurus punya. Dia makan banyak pun tak boleh nak naik badan. Kita makan sikit kita naik, betul tak? Tapi dia ni ialah makan banyak pun dia tak naik badan. So bila dia guna produk Forever ni, saya nampak dia punya perubahan kat muka kulit dia. Masa tu lah saya rasa saya nak tahu apa benda yang dia setiap hari minum tu. So sampai saya pergi buat apa tahu, ini ajaran sesat, jangan curi, jangan tiru Sehingga saya pergi buka peti sejuk, saya curi aloe vera Olive cuy, minum. Saya curi minum dia sebab masa tu dia belum kahwin. So dia masih ada letak ini dalam peti sejuk kat rumah. So saya ambil dia punya aloe vera ni minum. Lepas tu I ambil jelly dia sapu. I ambil dia punya cleanser muka guna. So saya curi guna tau. You nampak tak? Saya ni curi guna sebab saya nak tahu betul ke dia sudah cantik sebabkan produk ini. So bila saya sudah guna, barulah saya tahu patutlah kenapa dia boleh jadi semakin cantik Olive ni.
So saya pun sendiri pakai. So selepas saya guna, saya rasa memang lain produk ni. Dan masa tu lah baru saya start pergi nak belajar dan nak tahu pasal aloe vera dalam botol kuning. So that's why kalau ada yang masuk dalam Zoom ini, ada tak yang memang dipaksa oleh kawan masuk dengar? Ada tak macam saya yang memang tak suka MLM, yang tak suka makan suplemen? Ada tak macam saya lebih percaya kepada ubat-ubatan punya? Ada tak? Kalau ada, you tulis satu sikit. Kalau dulu macam saya, macam suka makan ubat, lebih percaya kepada ubat, tak suka suplemen. Saya lah. So sehingga sekarang saya dah amalkan ini aloe vera sudah 10 tahun, lebih 10 tahun saya amalkan. Sekarang memang sangat sayang sebab apa? Dia sudah membantu saya langsung tak perlu ambil ubat-ubatan. Ubat antibiotik, steroid, semua sekarang saya satu biji pun tak makan. Dan saya punya masalah uzur settle. Sekarang saya tatang uzur memang sangat tepat, seka dia sangat tepat. Kalau 30 hari memang tepat 30 hari. Saya tahu memang hari itulah saya akan uzur. Dan bila saya uzur, saya langsung tak rasa penat. Itu yang saya sangat suka. Sebab kalau yang perempuan you tak tahu uzur, you tahulah bila uzur kan memang penat, betul tak? Lepas tu you akan rasa murung je sepanjang hari, you tak happy. So that's why kadang-kadang kita punya suami tak faham ataupun kawan lelaki kita tak faham. Bila kita murung dia buat kita marah pula, betul tak? Tapi itu sebab kita hormon tak balance. That's why kita rasa murung. Tapi sejak saya sudah settlekan semua masalah hormon, bila saya tatang uzur, dia tatang buat saya marah, saya tak marah dah. Sebab kita dah happy, kita tak ada masalah hormon. Itu yang I sangat suka. So you tak rasa penat bila you tatang uzur. Itu yang sangat best. That's why hari ini saya ialah daripada memang anti-MLM, boleh jadi suka sangat dengan Forever ni. Dan boleh buat bisnes Forever lebih daripada 10 tahun. Okay, so disebabkan apa? Sebab saya sendiri guna. Okay, sebab produk memang sangat bagus. That's why hari ini saya nak share dengan anda semua. Okay, pengalaman selama 10 tahun ini, saya Bel telah banyak membantu lah dalam segi membantu memberi cadangan produk yang sesuai dan juga membantu dari segi gaya hidup, cara pemakanan harian punya. Sebab inilah yang saya amalkan setiap hari. Okay, that's why saya share kepada kawan yang ada masalah kesihatan. So siapa hari ini nak tahu cara amalan saya? Nak tahu tak? Kalau nak tahu bagi 1 5. Nak kan? Okay, so ini I punya cara lah, gaya hidup saya. Okay, selama ni di Forever lah. Okay, so kita tengok okay, apa yang kita akan bincangkan hari ini So kita akan bincang pasal struktur badan dan penyakit. Okay, apa itu kanser? Okay, ramai orang bila dengar kanser takut, betul tak? Kalau macam 20 tahun dululah, you bila dengar orang cakap kanser, wah, satu kampung sudah heboh, betul. Wah, takutlah. Itu rumah ada orang ada kanser, betul tak? Sangat takut bila ada orang kena kanser. Dia macam satu berita yang sangat boom, betul tak? Tapi sekarang bila you tahu orang ada kanser kan, you rasa macam mana? Rasa you ada kanser. Okay. You pun ada. You ada. You pun ada. Macam setiap orang ada macam itu. Rasa tak? Macam 10 orang, 8 orang sudah ada kanser. Kalau tak serius pun mungkin masalah fibroid, ketumbuhan macam tu. Betul tak? So that's why kita kena tahu apa itu kanser dulu. Okay, bila kita tahu kanser, apa tu kanser, kenapa dia terjadi, kita boleh cegah. Okay, kita akan ada pencegahan dia dan saya akan bagi 6 tips BAGSSS ni. Okay, 6 tips saya bagi supaya kita boleh mengurangkan, merendahkan risiko untuk dapat kanser. Nak tak? Nak kan? Okay. So kita tengok dulu. Okay, di Malaysia ramai yang ada kanser. Okay, di sekeliling ni kita pun mungkin ramai yang ada masalah kanser, betul tak? So kita tengok dulu di Malaysia. Okay, wanita top 1 punya kanser ialah apa? You rasa? Cuba type. You rasa top 1 kanser yang dialami oleh wanita di Malaysia ialah apa kanser? Cuba check.
Cuba kita tengok. Payudara, breast. Wah, pandai ya semua breast cancer. Number 1 punya killer rahim. Betul tak? So that's why memang first adalah breast cancer. Okay, breast cancer dan juga yang kedua uterine cancer. So ini melibatkan rahim lah. Cervix, rahim, ovary cancer kita. Okay, so ini dua-dua dia melibatkan hormon. Okay, hormon pemakanan kita. Okay, that's why ya, kita kena jaga hormon supaya kita boleh elak daripada breast cancer dengan kanser rahim. Okay, yang ketiga ialah apa? Colon cancer. Okay, usus. Okay, ini pula ialah disebabkan pemakanan kita. Okay, okay. Kalau lelaki pula, you rasa lelaki ya top 1 ialah apa? Macam perlumbaan pula kan? Top 1 ialah apa kanser yang lelaki? Prostate. Lagi? Apa lagi you rasa lelaki biasanya ada? Hati, liver. Hati ialah liver, hati bukan jantung kan? Okay, hati lagi. Ada tak hati, usus? You tengok top 1 adalah colon cancer lelaki. Sebab apa? Okay, lelaki ya, kalau ada dalam lelaki dalam ni, cuba fikir. You ada selalu makan sayur tak? Soalan pertama, biasa saya suka tanya. Okay, tu MC kita dah, takut dah. Okay, so biasa I tanya, suka makan sayur tak? Mesti mereka jawab yang suka. Ada makan tak sayur? Ada makan. So bila soalan kedua saya tanya, lelaki tak suka makan sayur. Soalan kedua saya tanya, berapa mangkuk sayur you makan sehari? Lepas tu orang akan, mangkuk? Mangkuk ke? Saya makan nasi lemak, timun, 2 keping je dibagi. Gitu. Betul tak? Itu sebab kenapa lelaki tak suka makan sayur mengalami kanser, colon cancer usus top 1. Sebab apa? Sehari mungkin makan 2 keping timun saja. Bahaya tak? That's why tengok satu sudu je. That's why ini memang teruk. That's why yang menjadikan colon cancer. Okay, nanti saya akan bagi tahu berapa banyak sebenarnya sayur you kena ambil. Okay, sangat penting. Yang kedua, lung cancer. Sebab apa? Lelaki suka ini. Kan? Merokok. Ada tak? Merokok. Kalau bukan you merokok pun, tapi you pergi minum teh, kawan you, satu geng duduk kat meja. Mungkin you bukan perokok. Tetapi kawan you yang duduk satu meja tu semua rokok. So you jadi second hand punya smoker. Itu lagi teruk. Betul tak? So lagi tempat kerja. Mungkin tempat kerja memang berhabuk ataupun memang ada chemicals punya. Selalu hadap dengan printing machine. Ataupun photostat machine. Itu semua ada chemical ataupun cat rumah punya. Kan? Ataupun buat atap punya. Itu semua memang akan menyebabkan lung cancer. Okay? Tempat kerja kita. Okay? Yang ketiga adalah apa? Prostate cancer. Ini yang lelaki paling takut. Betul tak? So ini top 3. So that's why bila kita dah tahu apa kekurangan kita sendiri, kita boleh mengawal. Betul tak? Okay, kita tengok lagi struktur badan. Okay, sebelum kita tahu pasal kenapa jadi kanser, kita kena tahu dulu struktur badan kita. Dia dari mana? Macam mana berbinanya manusia yang begitu istimewa ini. Badan manusia terdiri daripada 60 trilion sel. Okay, berapa banyak tu? Trilion. So memang sangat banyak. Okay, banyak sehingga tak terkira. 60 trilion. Memang banyaklah. So asas manusia adalah sel. Okay, daripada sel yang banyak ni, dia akan berkumpul, dia akan jadi apa? Dia akan jadi tisu. Betul tak? Tisu yang banyak berbagai ni, dia akan berkumpul, dia jadi organ. Okay, contohnya organ hati. Hati, liver. Ini peparu. Betul tak? Apa lagi organ yang kita ada? Kan? Buah pinggang. Lagi rahim. Betul tak? Lagi perut kita, usus kita. Betul tak? Jantung kita. Ini semua organ. Kulit kita. Betul tak? So ini semua organ. So bila organ, beberapa organ, dia bercantum bersama, dia akan jadi satu sistem. Contohnya sistem pernafasan. Okay, so sistem pernafasan daripada kita punya lung, kita punya peparu, kita punya esophagus, kita punya mulut, lidah, betul tak? Sistem pernafasan dia jadi. So kita ada lagi sistem perkumuhan, betul tak? Sistem pembiakan, sistem pencernaan, betul tak? So semua ini adalah sistem. Okay, bila sistem dia bercantum, barulah kita jadi manusia.
Nampak tak ciptaan Tuhan tu hebat, betul tak? Oh, so that's why asas manusia adalah sel. Tetapi bila kita ada penyakit, contohnya kita punya hati. Hati kita adalah organ, betul tak? Kan? Hati kita ada kanser, okay? So apa doktor buat? Doktor akan merawat kita punya organ, betul tak? Dia akan potong hati, betul tak? Sebab hati sudah rosak, dia potonglah hati, betul tak? Okay? So that's why doktor ataupun perawat ataupun kita kan panggil apa medical lah, medical punya rawatan, dia akan lebih kepada sistem dengan organ. Okay, dia merawat tempat yang sudah sakit. Tetapi pemakanan kesihatan ataupun perunding kesihatan ataupun nutritionist ataupun dietitian, mereka akan lebih kepada sel. Sebab ini adalah asas kita. So kalau kita nak badan kita sehat, kita kena make sure sel kita sehat. Sebab sel sehat, tisu sehat, organ sehat, barulah kita satu manusia yang sehat. Nampak tak? Okay? So kita kena tahu apa sebenarnya sel kita perlu. Okay? So Bel cakap sampai sini semua okay ah? Ada lagi kan? Tak pengsan lagi, betul tak? Bagi feedback sikit ya. Saya takut nanti cakap-cakap semua orang sudah pengsan, betul tak? Okay? So dia saya okay ya, okay saya teruskan. So you tengok kita punya sel, okay, sel kita memang sangat rumit punya. Dia merupakan satu kilang yang sangat teknologi tinggi, okay, yang sangat banyak kerja, yang kilang yang sangat besar. Sebab dalam kilang ini dia ada satu pejabat, okay, pejabat ini yang kontrol setiap mesin, setiap department dalam sel ini. Okay, itu department yang kontrol yang ini, sel yang nukleus kat ni. Ini pejabat dia, pejabat HQ dia. So ini HQ yang akan bayar gaji. You faham? Ini department banyak tau, banyak sitoplasma, mitochondrion, banyak di dalam sini. Okay, tetapi yang bayar gaji adalah nukleus kita. Okay, so kalau nukleus dia tak bayar gaji kepada department kat luar tu, mereka tak boleh buat kerja. Okay, so bila mereka tak boleh buat kerja, apa berlaku? Kita punya sel akan rosak. Okay, dia tak dapat gaji. Sama, you punya bos tak bayar gaji you mau kerja you mau buat kerja lagi. Tak nak dah, betul tak? Kalau bos you bayar sebulan 500 you akan buat kerja yang cukup-cukup 500 saja, betul tak? Kalau bos you bayar you 10,000 sebulan, mesti you buat kerja sangat, productivity sangat tinggi sebab gaji banyak, betul tak? You akan go all out untuk buat kerja dengan sungguh-sungguh, betul tak? So itu gaji sangat penting. Okay, apa tu gaji? Gaji adalah makanan kita. So kalau you tak bayar gaji, you punya badan kerja, HQ tak boleh buat kerja. So HQ tak boleh buat kerja, dia tak akan bayar gaji bagi ini semua buat kerja. So that's why kita punya sel akan rosak. Okay, so kita tengok apa tu kanser. Okay, ini ialah sel yang sehat. Okay, kanser merupakan klasifikasi penyakit yang merujuk kepada keadaan sel yang membesar secara luar kawalan. Okay, maknanya dia sudah luar kawalan, dia tak boleh kontrol dah, dia out of control, dia unstoppable. Nampak tak? Macam sudah gila, dia sudah jadi gila, dia bina sel yang banyak, tetapi sel yang tak sihat, yang tak betul, dia sudah luar kawalan. Okay, dan dia buat apa? Dia buat pencerobohan dan pemusnahan tisu biologi. Okay, maknanya bila dia sudah luar kawalan, dia bina sel yang tak bagus, yang tak sihat, dan dia start pergi ceroboh orang lain pula. Dia pergi ceroboh tisu orang lain. Okay, dan dia mengalami metastasis. Ini yang paling bahaya. You pernah dengar tak orang kata, oi, mula-mula ada kanser hati. Kan? Mula-mula dia dengar kawan tu cakap, ada kanser. Kanser mana? Kanser kat hati. Okay, bila buat rawatan, okay, sebulan, 2 bulan, tiba-tiba doktor cakap kanser tu pula merebak ke buah pinggang. Kan? Kanser tu merebak ke tulang. Kanser tu merebak ke otak. Pernah tak dengar? Pernah tak? Kalau pernah, you tulis satu. Pernah dengar kan? Banyak case yang macam ini. Okay? That's why itu kita panggil apa? Metastasis. Okay, apa tu metastasis? Dia itu proses sel bara yang menembusi limfa, sistem limfatik dan juga darah kita, okay,
dia beredar melalui darah kita dan kemudian menjajah tisu normal di merata tubuh. Nampak? Dia sudah start pergi travel outstation. Macam MCO kan? Oh, kerajaan kata okey MCO dah lepas, sudah boleh pergi jalan luar negeri, betul tak? Wah, semua orang pun apa? Start pergi fikir, wah saya nak balik kampung, nak beraya, betul tak? So that's why you tengok cancer pun sama. Dia start lepas MCO dah. Dia pergi outstation, dia pergi ke organ yang lain, pergi menjajah tempat lain, nampak? So dia melalui kita punya darah, dia pergi ke organ yang lain. So ini yang kita paling risau. Okay, metastasis ialah kita paling risau, dia akan pergi ke organ yang lain. Okay, ini yang kita tak suka dengar. Okay, that's why bila dah ada masalah kanser, so memang kena jaga betul-betul dari segi pemakanan untuk mengelakkan risiko ini pergi ke organ yang lain. Okay, sebab dia akan masuk ke limfatik, dia akan pergi ke darah kita. Okay, okay. So apa yang menyebabkan kanser? You rasa apa yang menyebabkan sel kanser? Cuba type kat kolom chat. Anda rasa kan, apa yang buatkan kanser ini berlaku? Ada tak idea? Apa yang menyebabkan kanser? Ada tak? Yang pernah toksik, kalau lah sel mutasi, ya betul? Makanan, lagi? Tekanan, stres, lagi makanan, betul tak? So semua ini adalah benar. Ini semua merupakan faktor yang boleh menyebabkan kanser. Okey, tak ada salah pun ya, sebab semua boleh menjadi punca sel kanser berlaku. Kurang nutrisi, bagus Muhammad Sofian. Okey, kita tengok apa yang menyebabkan kanser. Ingatlah tiga perkara ini. Okey, yang menjadikan punca. Okey, obesity, betul. So pertama adalah apa? Adalah sejarah keluarga. So kalau you sejarah keluarga genetik ada case kanser punya. You punya kebarangkalian risiko untuk dapat kanser pun akan tinggi sikit berbanding dengan orang yang tak ada genetik. Okay, that's why you kena tahulah kalau you punya father, you punya ayah ataupun you punya keluarga dekat mak ayah, you punya nenek semua kan. Kalau mereka adalah meninggal dunia disebabkan, okay, contohnya kanser usus. So maknanya you punya risiko untuk dapat kanser usus adalah lebih tinggi daripada kawan lain. So bila you sudah tahu you ada sejarah macam ni, you kena lagi jagalah. Betul tak? Kalau tak memang risiko you memang sangat tinggi. Sama macam kencing manis. Dia pun ada efek daripada kita punya sejarah keluarga. Kalau you punya keluarga ada kencing manis, you nak dapat kencing manis tu sangat senang sebab you sudah ada genetik yang sama. Okay? So that's why kena jagalah. Kalau betul-betul you sudah tahu, you siasat dululah asal usul. Tanya mak ayah, nenek ada tak kanser atau mati sebab apa? You pergi tanya, siasat dulu. That's why bila you siasat, you boleh mengawal daripada sekarang. Jangan tunggu sudah kena barulah you pergi cari solusi. Itu sudah lambat, nampak tak? Okay? So boleh pertama adalah sejarah keluarga. Yang kedua adalah apa? Persekitaran kita. Okay? Persekitaran termasuklah kerosakan DNA oleh radikal bebas, free radical. Okay? So ini free radical nanti kita akan bincang. Okay? Apakah itu free radical? Okay, nanti saya akan masuk details tentang free radical dan mungkin persekitaran disebabkan jangkitan virus atau bakteria seperti ini virus human papilloma virus. Ini boleh menyebabkan bara pangkal rahim. Okay? Bakteria Helicobacter pylori yang boleh menyebabkan kanser kat kita punya perut punya. Okay, so ini merupakan persekitaran yang boleh meningkatkan risiko kita dapat kanser. Okay, yang ketiga adalah apa? Kita punya makanan kita. Okay, so ini memang sangat merupakan satu isu yang sangat perlu dititik beratkan. Okay, sebab kalau kita tak cukup zat tak cukup zat makanan, okay? You punya nutrisi tak cukup, okay? Ini merupakan satu punca yang sangat besar pada zaman sekarang. Sebab apa? Sebab kita sekarang memang nak dapatkan makanan semakin senang, okay? You buka app saja, okay? Food Panda ada, apa lagi Grab Food ada, betul tak? Banyak makanan segera sekarang.
Itu sebab kita sekarang sudah tak ada masalah kata tak cukup makanan. Makanan terlebih. Tetapi ya, makanan tak cukup zat. Ini yang menyebabkan kita punya sel badan, dia akan tak boleh nak jadi sihat balik. Bila dah rosak, dia tak boleh nak sihat balik. Kaji tak dapat. Bila kaji tak dapat, dia tak dapat bina sel yang sihat. Ini yang sangat bahaya. Okay? So ini kita hari ni kita akan titik beratkan tentang pemakanan kita. Okay? So kita tengok radikal bebas yang tadi Bel cakap kan. Okay. You tengok apa tu radikal bebas. Ini sangat interesting punya topik. Okay. Radikal bebas adalah satu molekul yang kekurangan satu elektron dan membuatkan molekul tersebut jadi tak stabil. Okay. You fahamkan ayat ni. Okay. Ialah molekul yang kekurangan satu elektron. Bila you kekurangan satu elektron, dia jadi tak stabil. Dan selalu berusaha mengambil elektron dari molekul yang daripada sel yang lain. Okey, maksudnya apa? Maksudnya kalau I mau cakap senang bagi contoh. Okey. Contohnya hari ini saya punya boyfriend. Okey, saya sudah tak ada boyfriend. Boyfriend saya tak mau saya. Saya jadi tak stabil, betul tak? Kan? Boyfriend saya tak mau saya Saya jadi tak stabil, betul tak? Emosi tak tenteram. So apa saya buat? Saya sudah jadi radikal bebas. Saya tak stabil. Okay? So apa I buat? Saya akan pergi curi orang punya boyfriend. Saya mau pergi curi orang punya boyfriend. I curi siapa punya? I curi jiran punya dulu. Sebab jiran paling dekat mah. So saya pergi sebelah, pergi curi dia punya boyfriend sebab dia paling dekat dengan I. Betul tak? Saya mau stabilkan saya sebab I tak ada boyfriend. So I pergi curi. So that's why I sudah jadi radikal bebas. Nampak tak? Molekul yang tak stabil. Saya sudah jadi radikal bebas. That's why I mau curi orang punya. So bila I curi orang punya, jiran saya pun dicuri oleh saya, betul tak? So jiran saya sekarang pula jadi tak stabil. So jiran saya buat apa? Dia pun tak stabil. Dia akan curi jiran yang sebelah pula. So bila curi, you tengok satu kampung dia jadi tak stabil. Betul tak? Semua punya boyfriend sudah bercerai lalu. So you tengok itu sel dalaman dia sudah tak sihat, tak stabil. So lama-lama dia akan pergi mana? Dia akan pergi ke nukleus, ke dalam kita punya dalaman sel kita, struktur dia dalam tu semua sudah jadi tak stabil. Okay, dan merosakkan sel itu. So that's why ini yang dipanggil free radical. Okay, iaitu kalau you tengok dalam gambar raja kat bawah ni kan, nampak tak free radical ni? So ini sebenarnya satu molekul. Okay, molekul yang sihat dia ada 8 elektron. Apa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah sel yang sihat. Dia ada 8 elektron yang stabil. Okay, tenteram, stabil. Tetapi bila dia hilang satu elektron kat sini, you nampak tak? Bila dia hilang satu elektron, kan? So dia akan jadi tak stabil. Dia akan efek kepada dia akan cari orang lain punya sel, molekul, elektron yang lain. So dia akan rosakkan satu sel. So that's why pada masa ini kita perlukan apa? Kita perlukan banyak makanan yang tinggi antioksidan. Di sinilah antioksidan akan bekerja. Okay, orang sekarang banyak jual produk tinggi antioksidan. Sebab apa? Sebab dia antioksidan ini dia memang banyak elektron. Dia ialah satu penderma yang sangat mulia. Okay, you nak berapa antioksidan, you nak berapa elektron pun dia boleh derma. So that's why dia memang banyak elektron tau. So dia boleh derma satu kepada molekul yang tak stabil ni. Dia derma satu boyfriend bagi saya. Dia masih ada lagi banyak boyfriend. Dia tak risau. Sebab dia banyak boyfriend. So dia bagi saya satu, saya sudah stabil. Bila saya stabil, saya tak akan pergi curi tak akan pergi kacau itu jiran dia. Sebab saya sudah ada boyfriend. Nampak tak? That's why antioksidan sangat penting untuk stabilkan sel yang mula-mula dah nak rosak. So that's why masa inilah you perlukan antioksidan yang banyak. Boleh faham tak? Contoh saya, boleh faham? Kalau boleh faham, bagi saya satu. Bagi respons sikit, tunjuk satu. Kalau boleh faham. Boleh kan? Okay. So that's why di mana datangnya free radical ini? Apa yang menyebabkan free radical berlaku? Okay, kita tengok banyak faktor. Yang pertama adalah merokok. Okay, bila merokok, dalam rokok ada banyak racun, betul tak? Racun kimia. Okay, ini yang menyebabkan free radical.
That's why you tengok ramai orang yang merokok senang nak dapat kanser paru-paru. Sebab apa? Banyak kimia dalam. Okay, dia boleh menyebabkan radikal bebas yang banyak dalam badan kita. Okay, yang kedua, radiation. Ataupun kita pergi buat X-ray yang terlalu kerap. That's why X-ray dia tak boleh kerap. Doktor memang akan tanya you, bila last you buat X-ray. Sebab dia akan menyebabkan radiation yang menyebabkan apa radiation. So radikal bebas. Ini kenapa? Okay. So yang kedua adalah apa? Hormon ketiga adalah hormon persekitaran. Okay. Hormon persekitaran ialah apa? Tulis tahu ini sangat penting. Ini hormon persekitaran termasuk racun serangga. Okay. Yang kita beli sayur ya. Bila you beli sayur kan, biasa sekarang punya sayur kan sangat cantik, tak ada ulat pun yang gigit, betul tak? Tapi kita kalau kita sendiri tanam sayur, kalau you berkebun, you ada kebun sendiri tanam sayur, you tengok sayur yang sangat sihat lah, yang tak ada, yang memang ada, sayur kan memang ada serangga gigit, betul tak? So that's why sayur yang you tanam sendiri, you tak akan pergi letak racun serangga. Sebab apa? You nak makan sendiri, you tahu racun serangga memang tak bagus, betul tak? Okey, lagi apa? Hormon persekitaran termasuk juga kita punya kosmetik yang murah. Skincare yang terlalu murah. Okey, perfume yang terlalu murah. Okey, ataupun itu krim muka bila you pakai, kulit you jadi glowing, flawless, gila punya. Kilat terus punya. Itu semua adalah estrogen. Itu ialah hormon persekitaran yang boleh menyebabkan kita dapat kanser. Risiko akan tinggi. Dan last kali adalah apa? Plastik. Okay, kalau you memang suka guna plastik, okay, minum air ataupun you pergi bungkus nasi ataupun kat rumah you memang banyak menggunakan plastik, itu adalah satu hormon persekitaran yang meningkatkan risiko dapat kanser. So that's why rumah saya memang jarang you nampak ada plastik. Saya banyak gunakan kaca untuk isi. Okay, so kalau boleh you elakkan terus guna plastik. Kalau you pergi bungkus nasi pun, you bawa lah sendiri punya bekas yang stainless steel, macam tu lebih bagus. Okay? Okay, lagi apa? Okay, makanan goreng. Okay, yang grill food, ini semua bebas, radikal bebas tinggi. Dan juga kalau selalu buat senaman ekstrim, macam pergi gym kan, buat terlalu lasak sangat, over punya, itu memang senang dapat radikal bebas. That's why you tengok macam elit-elit yang peringkat antara bangsa Olimpik semua tu kan. So memang sangat senang penuaan dan sangat senang dapat risiko kanser sangat tinggi. Sebab apa? Ekstrim. Satu hari dia melatih more than 10 hours. So itu sel sudah banyak rosak tau. So terlalu ekstrim. Dia akan jadi tinggi radikal bebas. So mereka perlukan antioksidan yang sangat tinggi. Okay? Boleh faham kan? Okay. So that's why you boleh nampak banyak biji lemon kat sini. Suka makan lemon? So lain kali you tengok lemon, you akan teringat yang ini. Kan? So ini adalah apa tau? Ini adalah seumpama kita punya buah dada. Breast, kita punya breast. Okay? Macam wanita, kita perlu sendiri pergi checking, betul tak? Macam you tengok kan? Kita punya buah dada. Okay? Speaker punya colour baju sama dengan lemon. Janganlah. Okay, you tengok lemon yang pertama ni, thick area. Kan? You biasanya kita kena check selalu tau, kita punya buah dada perempuan. Lelaki kalau ada suami, suami sangat penting. Suami memainkan perasaan yang sangat penting untuk tolong isteri check. Sebab isteri kadang-kadang dia akan tipu sendiri, wanita suka tipu sendiri. Bila you tengok kat cermin, you tengok tak adalah, rasanya tak ada kot, okey kot, memang gitu kot. Betul tak? Kita suka tipu sendiri. So lelaki sangat penting. Masa you check, you tolong isteri check, okay? Peganglah, tengoklah, you kena pandai lah. So ini adalah cara untuk checking. Jangan suka tapi memang kena check betul-betul. Okay? Ada tak buah dada you macam pengkat satu tempat tu tebal sikit? Ataupun you punya satu tempat dia tenggelam kat dalam. Ataupun you punya itu tetek panggil apa? Panggil apa tetek tu? Nipple tu. Nipple tu keras. Dia jadi warna tu jadi macam merah gelap macam tu. Sudah keras. Kan?
Ataupun you punya dada rasa macam panas, merah-merah panas. Okey, lepas tu keluar bendalil. Okey, lepas tu macam ada lebam. Okey, ataupun you punya nipple bump keluar. Oh, tepi tu puting. Puting. Betul Kak Laila. Terima kasih. Bukan tek-tek puting panggil. Okey, puting. Okey. So dada ada tak pump keluar? Macam biji tu tubik keluar. Ada tak? Lepas tu nampak tak saraf tu? Biasa tak ada nampak saraf hijau-hijau, tak ada. Tapi tiba-tiba je nampak macam glowing vein tu. Saraf you macam tumbuh. Oh, lepas tu nipple tenggelam ke dalam. Ada tak? Lepas tu itu buah shape sudah lain. Betul tak? Lepas tu kulit jadi macam kulit limau. Ataupun you pegang you rasa macam ada keras, ada ketolan. Ada urat hijau, betul. So ini merupakan semua simptom yang kita perlu sangat alert tau. Jangan tipu sendiri, kena check betul-betul. Okay? So that's why saya macam tertinggal satu page. Yang ini. Okay, 7 attention. Okay, kalau you ada masalah 7 benda ni, you kena sangat pergi check rawatan dah. Pertama, ada pendarahan, berdarah ataupun ada pelepasan yang abnormal, keluar bendalil yang lain macam punya. Okay, ada bengkak, kepingan keras yang ketara, kena pergi check dah. Ada perubahan tahi lalat. Okay, ini kena sangat alert. Tahi lalat tu biasa macam ni. Tiba-tiba dia jadi semakin banyak, semakin besar. Keluar ketuk. Itu kena check dah. Luka ambil masa yang lama sangat untuk pulih. Okey, patuk, asyik patuk berpanjangan. Okey, masalah dengan menelan. Bila you telan, you rasa macam tak ada selera, tak boleh nak telan sangat. Okey, senak. Okey, perubahan dalam membuang air kecil dan besar. Buang besar asyik keluar darah. Okey, darah tu memang mengalir punya. Ini semua 7 attention. Bila you ada 7 benda ini, you memang kena pergi check terus. Jangan tunggu. Okay? Jangan tunggu. Jangan tipu sendiri. Kita cakap jangan tipu sendiri. Sebab semakin cepat you pergi check, you boleh membantu untuk tingkatkan kadar penyembuhan sehingga 80%. So jangan tipu sendiri. You rasa dah ada keras-keras, you terus pergi check. Okay? You boleh cepat settle punya. Okay? Dia tingkatkan pemulihan. Akan jadi kurang sakit. Kalau you tunggu lagi semakin teruk stage 2, stage 3, stage 4, you punya rawatan semakin susah. Okay? Dan bila you mula-mula you sudah dapat kesan, you punya rawatan ringan. Okay? You tak akan rosakkan badan, you cepat sembuh. Dan duit pun you jimat banyak. Okay? You bayaran akan jadi kurang. Okay? Sebab rawatan dia sangat simple. Okay? Kalau dia tak serius sangat. Okay? So that's why kena sangat alert. So apa kita perlu buat? Okay. Satu, kita buat apa? Kita kena buat ujian darah. Ada tak kat sini setiap tahun ada buat ujian darah punya? Kalau yang ada, cuba tulis 2. Ada tak buat ujian darah setiap tahun? So memang kena wajib. Kalau you sudah usia 18 ke atas, you memang wajib buat ujian darah. Bagus. Okay, kena buat. Memang kena buat. Jangan tipu sendiri. Okay. Ujian darah tak akan tipu. Sebab itu darah you. Apa pun dapat dikesan melalui darah. Okay. Kalau you ada masalah kanser permulaan, you punya ujian darah dia ada bacaan yang memang boleh menunjukkan percentage risiko yang kanser tu tinggi. So masa tu lah you kena pergi check further untuk lanjut punya rawatan. Lanjut punya checking dulu. Okay? Bila bacaan tinggi tak semestinya you ada kanser terus. Tak. Dia mungkin risiko sangat tinggi. So you kena pergi further. Okay? Pap smear. Ada tak wanita kena buat pap smear? Ada tak buat? Baru buat ujian darah. Richard, bagus. Kan? So pap smear wanita, kalau you sudah usia sebenarnya usia 20 ke atas sudah boleh check pap smear. Setiap 3 tahun kena buat check pap smear. Okay? Untuk mengurangkan risiko untuk dapat kanser rahim. Okay? Lepas tu payudara pun kena check sendiri macam tadi, dan juga buat mammogram. Kalau you sudah usia 40 ke atas, okay, memang kena setiap tahun pergi check mammogram. Setiap tahun kena check, pergi kepek, pergi screen. So you kepek, dia akan nampak kalau ada ketolan, terus you nampak kat mammogram x-ray tu. Okay, so you boleh cegah daripada dia jadi semakin besar, semakin serius. Okay. Lepas tu kalau
lelaki pun sama. Okay, lelaki. Okay, lelaki kena buat checking untuk zakar sendiri. Oh, ini kita panggil testicular self-examination. Okay, check lah sendiri. Yang usia 15 ke atas sudah kena check. Okay, suruh bini check pun tak apa. Okay, asalkan ada check. Ada tak lain macam je. Okay, so lepas tu ujian darah. Apa yang bila kita ujian darah, kita dapat banyak test, betul tak? So apa test yang boleh membantu kita tahu ujian marker untuk you nak tahu you ada masalah kanser apa, risiko yang tinggi kan. So you boleh save yang ini. So kalau you ada sejarah keluarga ada kanser hati punya, so you boleh tambah ini test AFP test dalam you punya ujian darah. Okay, you boleh tambah CEA. Ini untuk kanser yang umum dengan kanser kolon. Okay, kalau you ada nak check punya, you boleh tambahlah test yang ini. Okay, untuk ovari, untuk payudara, untuk pankreas, prostate, semua ni boleh test. Okay. Ada soalan tak sebelum kita sambung? So next saya Bel akan share mencegah. Okay, mestilah lebih bagus daripada kita mengubati, betul tak? Kan? So that's why saya akan bagi 6 yang paling simple punya tips untuk mencegah dan mengurangkan risiko untuk dapat kanser. Okay, nak tahu tak? Sudah ready? Boleh tulis sikit, salin sikit. Sangat senang. BAGSSS. Ingat ni je. BAGS 6 ni. Okay, BAGSSS ni. Okay. So that's why next kita tengok yang first ialah apa? So you rasa apa yang first? B yang pertama adalah mengekalkan berat badan yang ideal. Jangan obesity. Okay, sebab apa? Sebab kan bila you obesity ataupun berat badan yang over kan, ini meningkatkan risiko kanser. Okay, tingkatkan risiko, percentage akan tingkat. Okay, biasanya lah bad habits kita yang menyebabkan kita obesity. Kita makan over calorie. So that's why you kena cari macam mana kita kira kalori yang you perlu setiap hari. So you pergi Google, pakcik Google you sudah dapat jawapan. Macam mana nak kira kalori. You type kat Google. How to count calorie per day untuk you sendiri punya. So you makan you tak over calorie. Okay, kalau you over calorie senang dapat obesity. Okay, first kita tengok bad habits biasa lah. You tengok suka tak makan gula. Manis, betul tak? Kan, you tengok pulang puasa mesti makan kuih, berbuka mesti buka dengan kuih manis dulu, betul tak? Tapi kalau terlalu over, tak bagus juga. Dia ada kuantiti yang sepatutnya. Suka kan? So that's why sebab apa? Bila you stress, you makan gula, dia boleh mententeramkan emosi. Itu sebab ramai orang bila stress, you nak makan coklat lah, you nak makan gula-gula lah, you nak makan aiskrim lah. Sebab apa? Bila you makan manis, you rasa happy. Kan? So ini sebenarnya tak bagus. Tapi boleh makan, tapi kena kawal lah. Okay, kena kawal. Okay, saya pun makan juga, tapi kita jangan over lah. Lepas tu terlalu masin. Lepas tu suka duduk. Makan duduk. Makan duduk. Tak suka gerak punya. Tak ada buat senaman punya. Kan? Lepas tu suka junk food. Betul tak? Grab food lah. Panda lah. Sikit-sikit. Kan? Fast food senang nak dapat sekarang. Betul tak? So that's why kita kena sendiri kawal. Kan? Bukan tak boleh makan. Maybe sebulan sekali. Okay? Lagi merokok. Okay? Dan juga minuman yang tak sihat, okay, yang tinggi gula punya, okay, ini akan menyebabkan kita senang obesity, naik berat badan, okay. Sebab apa? Sebab kita punya, you kena ingat hati kita yang membantu pencernaan tau, hati kita, okay. Hati kita yang membantu untuk digest, cernalkan makanan, okay. Dan dia juga membantu buang toksik, dan dia juga yang membantu untuk burn fat, bakar lemak lebih kita. So you tengok kalau you ada masalah berat badan yang tak boleh kawal, yang obesity. Disebabkan apa? Disebabkan hati you tak boleh buat kerja. You punya kilang ini tak boleh tolong you dah. You tak boleh nak digest, tak boleh nak cerna, tak boleh nak buang toksik, dan you tak boleh bakar lemak. Itu yang menyebabkan you punya berat badan semakin naik. Okay? You ingat ini slogan ini. Okay. Bila toksik lebih, hati beban. Okay? Bila hati beban, dia tak boleh tolong you bakar lemak. Metabolisme lemak jadi rendah. Dia tak boleh bakar.
So, bila dia tak boleh bakar, apa terjadi? You punya berat akan jadi lebih. Okay? Berat lemak jadi lebih, so you jadi obesity. So, bila you obesity, toksik you berkumpul. Sebab dia sudah tak boleh nak tolong you bakar lemak, tak boleh nak tolong you buang toksik. Okay? Dan bila you tak boleh, bila you buang toksik, you detox. Masa inilah kita detox. Okay? Bila kita detox, kita boleh membantu kurangkan beban kita punya liver, kita punya hati. So, bila kita punya hati dia boleh buang toksik, dia boleh tolong kita bakar lemak. Okay? So, that's why toksik dengan lemak badan dia macam sangat satu rantaian. Dia berkaitan punya. So, toksik lebih, lemak lebih. Nampak? Bila you punya hati boleh buang toksik, dia boleh bakar lemak. So, you punya obesity boleh settle. That's why nampak tak? Buang toksik dengan buang lemak, dia berkaitan. Dia satu rantai. Sebab dia semua daripada hati. So, sekarang kita nak kuatkan kita punya hati untuk buat kerja ini. Okay? So, that's why you tengok bila you obesity, banyak cancer yang senang dapat. Okay? Contohnya, thyroid, okay? Otak, okay? Perut kita, stomach cancer, kidney cancer, bones, kita punya pancreas. Ini semua risiko yang akan semakin tinggi bila you obesity. Breast cancer, hati, nampak tak? Okay? So, that's why apa kita buat kalau kita di Forever, kita memang gunakan Clean Night untuk activate balik kita punya hati. Bagi dia banyak khasiat, okay? Bagi dia khasiat yang cukup supaya hati kita boleh bakar lemak, boleh buang toksik. That's why Clean Night, okay? Biasanya kita buat 2 kali setahun. Maknanya 6 bulan you boleh buat sekali. 6 bulan you boleh buat sekali. So, bila you punya badan boleh toksik, hati you memang boleh buat kerja, you akan perasakan berat badan you sangat senang maintain. You tak senang naik berat badan. Dan kulit you nampak memang sangat berlainan. Okay, that's why sangat penting kita mesti buat detox. Okay, setiap tahun buat 2 kali, 3 kali. You nak 4 kali pun boleh. Okay. Okay, so that's why kita selalu jagakan segi 3 kesihatan. Okay, first memang kena buang toksik dulu. Okay, usus kita, saluran darah kita dan juga kita punya hati. Kena detox dulu. Bila kita sudah detox, barulah khasiat boleh diserap, betul tak? Kan? So that's why bila khasiat dapat serap, barulah sistem badan kita, pertahanan kita tingkat. So that's why ini semua dia berkaitan. Dia satu rantaian punya. Okay? Dia satu rantaian. Okay? So kena jaga. Okay. Okay. So kita tengok sini kan. Okay. Sel yang sehat Okay. Bila sel yang sehat, kita bagi dia khasiat kan. Khasiat boleh masuk dengan sangat bagus. Okay. Dia boleh masuk khasiat. Okay, 100% dia boleh dapatkan khasiat dan sel kita akan gunakan khasiat ini. Okay, metabolisme, okay, dia makan dan dia buat kerja, dia bakar lemak, betul tak? Dia buang toksik, dia membina hormon, nampak tak? Sel kita akan buat kerja. Bila you bayar gaji yang cukup, okay, you bagi dia 10,000, okay, dia buat kerja lah, dia buat kerja, dia sangat usaha, dia buat kerja. Kalau you hanya bayar dia 500 mungkin dia buat kerja itu je dia buat. Betul tak? Dia tak sukalah sebab gaji sikit mah. Betul tak? So you bagi gaji dia banyak, khasiat dia banyak, dia buat kerja. Okay. Bila dia dah buat kerja, kita dah ada hormon, kita ada buang toksik, betul tak? So ini semua toksik-toksik dia kena keluar daripada sel kita. Nampak? So that's why kalau sel yang sehat, dia boleh dapat khasiat dan dia boleh buang toksik. Okay, tetapi kalau you tengok sel you tak sihat, okay, apa berlaku? You bagi dia khasiat pun, dia tak nak serap dah. Sebab sel dalam tu banyak kotoran. Okay, dia banyak toksik-toksik tinggal dalam sel tu, dia tak boleh nak keluarkan toksik dan khasiat yang you bagi pun dia tak nak masuk. Itu sebab yang menyebabkan badan kita semakin banyak masalah. Okay, sel kita mengalami mutasi. Okay, jadi tak sihat. Nampak tak? Okay. That's why you tengok kita punya sel perlu banyak khasiat dan kita punya badan memang perlu makan banyak khasiat supaya you tengok kulit kita tukar. Nampak tak? Kulit kita tukar 28 hari. So kalau you kulit tak cukup khasiat, you punya kulit you tengok tak ada khasiat punya, tak glowing, tak cantik sebab apa? Khasiat tak cukup. 28 hari nak tukar tau kulit yang baru. Okay? Hati pula 500 hari.
Okay, usus kecil 3 hari sudah kena tukar. So you kena banyak bagi khasiat supaya dia boleh tukar sel yang bersih, yang sihat. Okay, sel darah merah 120 hari. Okay, 4 bulan hampir. Nampak tak? Lepas tu, kita punya sel darah putih, kita punya antibody, beberapa jam sudah kena tukar. That's why kalau you tengok, kalau hari ni you selalu demam, maknanya apa? Maknanya you tak ada khasiat langsung bagi you punya badan bina ini antibody. Sebab antibody akan mati dalam beberapa jam. You punya badan selalu asyik kena bina antibody yang baru setiap beberapa jam. Ya, kita sedang bercakap, you sedang duduk tau. You tengok you sedang duduk tengah saya cakapkan. You punya badan you punya tulang-tulang dalaman sedang membina antibody tau. Tapi masa you duduk 1 jam di sini, you ada bagi dia khasiat tak? You bagi dia apa? You bagi dia twisty, you bagi potato chips, you bagi dia coklat, betul tak? So badan you tak cukup kaji tak cukup, macam mana dia mau bina antibody? Nampak? Itu sebab kenapa orang selalu demam. Sebab kaji tak cukup. So sekarang kita kena bagi kaji kat badan kita. Sel kita nak bina yang baru punya. Okay? So that's why sangat penting kita kena faham dulu. Apa macam? Okay. So nampak boleh faham kan? Sedang makan coklat tu. Nampak, saya nampak. Sudah bau coklat kat sini. Okay. Tip yang kedua adalah apa? A adalah air yang mencukupi. Nampak? So you satu hari ada minum berapa banyak air? Ini sangat penting sebab air dia tak boleh tak cukup. Sebab apa? Air dia membantu tingkatkan pembuangan toksik keluar dari badan dan untuk metabolisme air yang kena cukup. So berapa banyak ialah cukup? Selalu kita cakap, oh you kena minum 2 liter, you kena 2 liter, you buat clean eye you kena 2 liter, you kena 2 liter. Semua orang 2 liter. Salah. Sebenarnya air setiap orang berlainan kuantiti. Okay. So you senang. You ambil berat badan you. Okay. Macam saya contohnya. Berat badan you kalau 50. You ambil 50. You darab dengan 33. So you tapak berapa? So you akan tapak cepat. Calculator. Tekan. Nampak tak? Saya pun sedang tekan dah. So berapa you tapak? You tapak contohnya 1,600 lebih. Kalau 50 darab 33, you tapak 1,600 lebih. Maknanya itulah air yang saya perlu setiap hari. Saya perlu. Itu saya. Selain dengan you. Kalau you 100 kg, you kena 3 liter air mah. You kena lagi pagi badan you besar mah. Betul tak? So kena tahu berapa. Saya pun 2,000 lebih. Yang lain, berapa you perlu. So you sendiri kira. Okay. Contohnya hari ni, kalau you hari ni you makan goreng pisang. You makan 4 fingers. You makan keropok leko. You makan durian. Musim durian dah kak. Suka makan durian. Betul tak? Oh, durian tu panas. Orang cakap jangan makan durian panas. Tapi sebenarnya kalau you makan durian, you sendiri pandai-pandai, you pergi add on you punya air. Contohnya you makan durian. Durian tu kan panas. So you add on lah 500. Tambah lagi. Kalau you makan keropok leko, okay, you tambahlah 300 ml air. Kena tambah. Okay, so sendiri pandai-pandai. Okay, mengurangkan badan panas. Okay, next. Okay, yang ketiga ialah apa? G. G ialah apa? Say no to grill and goreng. Ini yang paling sedap, betul tak? Siapa suka ni? Saya pun suka. Oi, sedapnya. BBQ, siapa tak suka? Suka kan? Siapa suka? Saya pun suka. Tapi you tahu tak, semua ini ialah free radical. Radical bebas. Okay? Terutamanya, you tengok BBQ mesti. Siapa suka yang makan hitam-hitam tu? Yang crunchy tu. Siapa suka? Say yes sikit yang suka crunchy punya. Yang hitam-hitam tu lah yang you makan. Ada tak yang suka makan? Crunchy tu kan? Minum air sikit. Kan, suka makan yang hitam tu, itulah yang free radical. Itu kita panggil acrylamide. Itu hitam tu acrylamide. Itu adalah kanser. Okay, dia boleh menyebabkan kanser. Itu adalah makanan yang terlalu tinggi, panas, goreng terlalu panas. Dia jadi acrylamide, dia jadi 3-MCPD. Ini semua adalah yang boleh menyebabkan kanser. Okay, makanan yang memang tak bagus. Okay, yang paling teruk adalah apa?
yang goreng-goreng ni sebab semua ialah overheat punya. Betul tak? Memang sedap. Saya tahu sedap. Saya pun suka. Bukan kata tak boleh makan, boleh. Tapi jarang-jarang lah. Okay, yang penting bila you makan makanan ini, mungkin you control lah. Sekarang you everyday. Okay, you control. You guna sama je. Guna air fryer ke tak air fryer ke sama. Asalkan benda tu dipanaskan lebih daripada suhu tinggi. Sebab air fryer dia memang suhu tinggi. Okay, bila suhu tinggi dia akan menghasilkan 3-MCPD, dia akan hasilkan acrylamide. So sama juga dia adalah boleh menyebabkan kanser. Okay, tak kisah dia guna minyak ke tak minyak, asalkan dia suhu tinggi. Okay, so bila kita makan benda ni, apa kita buat? Kita kena cepat-cepat makan dengan sayur. Okay, bila you makan, contohnya seminggu sekali saya makan. Okay, saya makan kek apa-apa si. Kan kek apa-apa si kan goreng, betul tak? Saya makan juga seminggu, mungkin saya akan makan keropok lekor sekali. So goreng, betul tak? So selepas you makan ayam goreng, okay, you makanlah sayur. Nampak tak? Makan sayur untuk antioksidan balik. Okay? Ataupun lepas you makan ni, you tuang segelas aloe vera. Saya memang kalau saya makan kek apa-apa si, saya akan tuang segelas Pomestin tepi KFC. Lepas makan kemam itu ayam peha goreng, saya memang minum Pomestin. Sebab apa? Antioksidan tinggi. Okay, dia akan kurangkan free radical tu. So that's why kena pandai, kena makan sayur untuk kurangkan free radical tu. Okay? Memang sedap lah kan. Saya pun suka. Okay? Makan jarang-jarang lah. Nampak? So bila you makan benda yang goreng-goreng, you kena banyak ganti dengan serat. Okay? Yang tinggi phytochemicals. So ini adalah antioksidan. Okay? So kaya dengan vitamin A, vitamin C. So that's why kita minum Pomestin, kita minum aloe vera, itu memang sangat tinggi dengan vitamin A dan C, antioksidan. Untuk free radical, antioksidan yang sangat bagus. Okay? So that's why berapa banyak sayur yang kita perlu makan. Tadi kita cakap kan, sehari you makan 2 keping itu apa timun saja, memang bahaya, betul tak? So sebenarnya berapa banyak kita perlu? Okay? Sehari kita perlu makan 3 mangkuk sayur. Dengar tak, Saiful? 3 mangkuk sayur dan juga 2 buah-buahan. So 5 bahagian sehari. Baru cukup you punya serat. 3 mangkuk sayur, 2 bahagian buah-buahan. Okay, 2 bahagian maknanya 1 bahagian macam 1 biji apple kan, 1 bahagian lah. 2 bahagian maknanya 1 apple, 1 orange. You sudah cukup buat. Okay, sayur pula kena 3 mangkuk. Okay, sayur yang berlainan pula. Baru kita dapat cukup punya khasiat. Saya nak tanyalah, jujur lah cakap, siapa di sini kan yang boleh makan cukup serat sehari, 5 bahagian ni, 3 mangkuk sayur, 2 buah-buahan, ada tak? Ada tak yang boleh makan cukup? Ada tak? Kalau ada you tulis sikit, ada tak? Wah, langsung tak ada. Wah, ada seorang. Tak boleh, tengok betul tak? Susah, you nak 3 mangkuk sayur. Dan sayur itu adalah sayur yang berlainan tau. Bukan sayur yang sama tau. Sayur yang berlainan, contohnya pagi you makan sawi, tengah hari kailan, malam you makan tomato. Bahagian yang berlainan sayur 3 mangkuk setiap hari. Okay, so that's why baru cukup. Okay, so memang sangat sukar. Boleh dibuat tapi sukar. Okay, itu sebab kenapa kita perlukan suplemen. Okay, aloe vera kalau segelas you minum, ini sudah 1 bahagian. Nampak tak? Contohnya you kalau hari ni cukup makan 3 bahagian je. 2 sayur, 1 buah. You sudah tak cukup 2 bahagian, betul tak? So you kena minum 2 gelas loh. 1 pagi, 1 malam. Untuk ganti balik yang tak cukup. Nampak tak? Okay. Lepas tu senaman. Nampak? Ada tak yang rajin buat senaman? Okay, so senaman ni yang berpatutan. Jangan terlalu over. Okay. Contohnya you janganlah suruh orang yang usia 60 pergi buat gym yang lasak. Jika dia memang bukan jenis yang memang lasak buat senaman punya, janganlah terlalu over sangat. So kena start mula dengan slow. Mungkin pergi jogging, jalan laju-laju, betul tak? So kena tengok, okay, yang berpatutan, okay. Lepas tu kena yang paling penting khasiat seimbang, okay. So badan kita perlukan makronutrien iaitu 3 jenis ini, karbohidrat, protein dan lemak.
Okey, yang paling kita perlukan banyak, kuantiti yang banyak. Karbohidrat, protein dengan lemak. Kuantiti yang sederhana adalah 46 jenis micronutrients. Termasuk kita punya 8 asid amino, protein kita, 18 vitamin, 20 mineral, 30 fiber. Yang kita cakap tadi. So that's why bila kita nak cukupkan semua khasiat yang kita perlu ni setiap hari, kita perlu makan at least 35 sajian yang berbeza setiap hari. Baru kita dapat semua khasiat. Saya nak tanya, siapa yang boleh makan 35 jenis sajian sehari? Oi, hebat. Saya bagi you tepukan. Kan, rasanya tak ada orang boleh makan sebanyak tu, betul tak? That's why kita tak boleh makan macam tu kan? Memang tak perlu tidur kalau kita nak makan 35 jenis sajian kan? Itu sebab kenapa kita perlukan suplemen. Okay, suplemen dia untuk supply kita komponen yang tak cukup. Nampak? Kita perlukan banyak komponen ni. Mesti tak cukup kita dapat sehari. So kita suplemen aloe vera, dia boleh supply komponen yang tak cukup kepada badan kita everyday. Okay? So that's why ini semua khasiat dia memang saling berhubung. Dia tak boleh nak kurang satu. Okay? Contohnya you nak bina collagen, you nak kulit yang cantik. Okay? You nak kulit yang cantik, kita tahu kita kena makan protein. Tapi bila you nak makan protein, dia nak tukar kepada collagen, dia memerlukan apa? Dia perlu vitamin C, dia perlu kalsium dan dia perlu senaman. Baru dia boleh tukar jadi collagen. Nampak tak? Okay? That's why di dunia ni tak ada satu produk yang boleh kasih you collagen terus. Tak ada. Kalau ada itu adalah tipu. Okay? Collagen dibina oleh badan kita sendiri. Bila kita makan protein, kita kena ada kalsium sekali, kita kena ada vitamin C, kita kena senaman, baru dia boleh jadi collagen. So that's why semua khasiat ini dia berhubung. Okay? So dia tak ada satu kurang pun tak boleh. Dia tak jadi. Dia kena semua ada. Okay? So that's why tengok kerajaan suruh kita apa? Suku-suku separuh. Kalau you nak memang sihat, memang you makan macam ni. Macam Bel memang makan macam ni. Okay? Nasi satu genggam. Okay? Protein, ayam ke, telur ke, ikan ke, daging ke, ini satu tapak tangan. Okay? Lepas tu you punya sayur-sayuran setengah pinggang. Nampak tak? So you mula macam ini memang you akan dapat khasiat yang okey lah, seimbang sikit. Okay? Lepas tu you tambahan lagi makan dengan aloe vera, palmistine. Okay? Kita punya produk suplemen, then you punya khasiat akan jadi lebih berbagai dan lebih seimbang. Okay, so that's why ini adalah satu you punya guideline. Okay, kena makan macam ini. Okay, then you memang sangat sihat. Okay, lemak pun kita perlu lemak yang bagus macam lemak minyak ikan, minyak zaitun, minyak avocado, betul tak? Ini semua minyak yang bagus kita perlu 30 ml. Gula pun kita perlu tapi 15 gram. Garam pun kita wajib kena ada tapi 5 gram. 5 gram lebih kurang sama dengan satu sudu tea. Satu sudu teaspoon 5 gram. Badan kita tak boleh tak ada garam. Kita perlukan garam untuk sihat. Okay? Tapi jangan overdose. Okay? That's why perlu air. Okay. Lepas tu, nampak? Macam orang pepantang. Ini memang pepantang memang sihat punya. Sayur ada, protein ada, karbohidrat ada. Okay? Ini kalau you buat clean night, you boleh pakai macam ini. Memang bagus. Dan selain hari clean night, saya memang makan macam ni. Okay, saya memang makan macam ni. Setiap hari, saya makan memang ada ini. Sayur, ikan, ini semua guideline. Okay, makan macam ni memang you rasa badan memang lain. Okay. Contoh ini memang guideline lah. You nak cara makan Malay style ataupun Western style you suka. Okay. So that's why kita tengok lagi segi 3 kesihatan. Okay. Untuk dapatkan khasiat kita tahu tadi kan. Usus kita serap khasiat. Kan. Tapi usus kalau kita punya usus kotor, dia tak boleh nak dapat khasiat semua. So that's why you makan banyak khasiat pun, makan banyak sayur pun, you makan banyak suplemen yang macam-macam kat luar tu pun, kita tak dapat khasiat kalau kita punya usus kita kotor. So that's why you tengok apa produk yang boleh membantu untuk bersihkan usus kita. Okay, kita tengok. Okay, so kita punya usus kecil dan usus besar dia bentuk macam ni. Usus besar dia licin. Usus kecil dia ada wili-wili ini. So kalau ini wili-wili, you tengok kalau kita besarkan kan, dia macam tuala. Betul tak?
So inilah tempat untuk nak serap khasiat. Okay. Contohnya kalau hari ini, khusus kalau kita kotor banyak sumbat dengan toksik-toksik, macam mana kita nak dapat khasiat, betul tak? Itu sebab you tengok ramai orang you tengok ini Dr. Kellogg, dia buat apa? Dia buat 22,000 operation khusus. Dan dia mentapati tahu tak ada satu normal colon. Tak ada satu kolon yang sihat selama dia buat operation khusus. So you tengok usus memang sangat kotor. Itu sebab ini adalah tempat 90% penyakit daripada usus kecil, usus besar. Okay, that's why ini tempatlah punca penyakit kita. So that's why kita kena jaga usus. Sebab apa? Usus yang baik, usus akan membagi kita kesihatan yang baik. Dia boleh mencegah kanser, diabetes, obesity, penyakit jantung, alergi, asma, banyak penyakit lain. So that's why kita panggil apa tau? Usus adalah otak kedua kita. Otak kedua. Dia macam otak kita tau. Kalau usus bersih, kita sihat. Otak kedua kita. Okay? So you tengok usus kita memang banyak bakteria yang jahat dan bakteria yang bagus. So sekarang kita kena tingkatkan bakteria yang sihat, yang bagus punya. Okay. So that's why kalau you punya usus you banyak itu toksik-toksik macam mana usus ini bakteria boleh duduk dalam tempat kotor tak? You imagine kalau you punya longkang sangat kotor kan, siapa mau duduk? Macam you punya rumah sangat kotor, selesa tak you duduk? Mesti tak selesa, betul tak? So that's why aloe vera dia selain untuk bersihkan usus, dia sebenarnya merupakan makanan kepada bakteria yang sihat. So bila you minum aloe vera, sebenarnya ini adalah makanan kepada bakteria yang baik ini. So bila bakteria baik ni boleh duduk dalam usus kita, dia boleh membantu untuk melawan itu bakteria jahat. Nampak tak? So aloe vera sangat bagus. Okay? Dan you tengok kan, aloe vera bukan saja kita cakap, tetapi memang berbagai artikel sudah menunjukkan aloe vera adalah herba yang paling bagus di dunia. Okay, memang banyak artikel, banyak kajian, banyak buku-buku cerita pasal aloe vera. Betul tak? So that's why you tengok dalam ini laporan. Okay, laporan ini dibuat oleh Food and Agriculture Organization of United Nations pada tahun 1996. So dia buat apa? Dia membandingkan tumbuhan dan buah-buahan di seluruh dunia. Kan banyak buah-buahan kan? Yang you boleh sebut semua buah di dunia ni, dia bawa balik ke dia punya kajian tu, dia check, dia analisis. Dan apa berlaku tau? Dia mendapati lidah buaya merupakan top 1 buah-buahan dan tumbuhan yang paling berkhasiat di dunia adalah aloe vera. Hebat tak aloe vera? Bukan kedua bagus tau, terbagus. Itu sebab aloe vera semua orang cari. Semua orang suka aloe vera. Tak ada seorang pun tak kena aloe vera, betul tak? Ramai orang tahu kebaikan aloe vera. Okay? You tengok lagi. Kan? Aloe vera membantu masalah diabetes. You tengok banyak artikel menunjukkan. Nampak kaki yang kencing manis teruk bila menggunakan aloe vera, you nampak? Dia boleh sembuh. Kan? Dia boleh membantu untuk merawat masalah. Dan ini dia tulis apa? Sehari segelas aloe vera gel. Ini kakak umur 104 tahun tak pernah jumpa doktor. Dan ini kakak meninggal dunia pada usia dia 105 tahun. Panjang usia, betul tak? Dan ini kakak adalah daripada Singapura dan kita pun kenal dia. Dan dia memang amalkan aloe vera forever living. Bukan dia tanam sendiri buat jus tau. Aloe vera forever living. Dan ini memang FBO. So that's why memang mak dia sehari segelas aloe vera. So memang sangat bagus, betul tak? Okay, lagi you tengok ini. Dia kata apa? Pesara accountant ni, dia menggunakan lidah buaya semasa perjalanan merawat kanser payudara. Nampak tak? Lagi. Okay, yang ini artikel daripada islamonline.com. Okay. So ini adalah seorang ustaz dia bagi ke kita. Dalam ni dia tulis apa? Okay, Tuhan tidak mewujudkan penyakit kecuali menyediakan ubat untuknya. Riwayat Bukhari. Betul kan? Okay. Apabila herba dibandingkan dari negara timur dan barat,
dan merujuk dengan Al-Quran dan hadis. Herba yang paling popular dan paling asas adalah lidah buaya. Okay? Semua Muslim, terutamanya Muslim di Mesir, menganggap lidah buaya sebagai simbol agama. Okay. Lagi, penggunaan asal usul aloe vera oleh Muslim adalah sebagai ubat. Nabi bersabda, aloe vera pastinya ubat bagi semua penyakit. Ini adalah hadis daripada Abu Daud. Nampak? So, bukan saja orang Chinese suka, orang Indian suka, orang Mak Saleh suka. Seluruh dunia punya orang pun kenal dengan aloe vera dan menggunakan aloe vera sebagai satu ubat untuk sihat. Sebagai satu suplemen. Okay? Dan yang paling best ialah apa? Saya tengok ini, nenek kembar yang paling tua di dunia. So, mereka memang minum aloe vera forever untuk jamin sihat. Sampailah usia 100 lebih baru meninggal dunia. Tak ada sakit. Dan ini pun kucing yang paling tua di dunia. Okay, ini dua-dua masuk Guinness World Record. Kalau kita nak minum, mesti kita minum yang terbaik, betul tak? Kita kena follow yang terbagus, betul tak? That's why you tengok, kucing pun minum tau. Dan kucing dia minum 1 sudu sehari. Dia punya tuan hari-hari masukkan 1 sudu dalam makanan dia. Supaya dia punya dalaman sel dia sihat. Kita nak bagi sel kita banyak khasiat. So dia bagi aloe vera kepada kucing. So kalau you sayang you punya kucing, you punya pets, bagilah mereka. Dan kalau you sendiri sayang diri, sayang anak you, sayang suami, sayang family mak ayah you kan, you bagi mereka aloe vera, you tambah rezeki. Betul, you jaga you punya kesihatan family you akan tambah rezeki. So bagi mereka minum. Okay, ini ialah aloe vera yang paling bagus. Okay, so that's why kita sudah tahu aloe vera sangat bagus. Tapi macam mana kita nak pilih? Betul tak? Itu yang sangat penting. That's why you tengok aloe vera, di dalam semua khasiat dia ada. Amino acid. Yang kita essential, kita perlu makan punya, kita perlu 8. Dalam aloe vera sudah ada 7. Nampak tak? Okay? Yang non-essential, kita perlu 12. Dalam aloe vera sudah ada 11. Dan dalam aloe vera ada juga mineral, vitamin, enzim, monosaccharides dan polysaccharides yang kita perlu setiap hari. So, dia sebenarnya merupakan satu pemakanan yang sangat seimbang untuk kita. Itu sebabnya saya amalkan ini lebih dari 10 tahun. Sebab dia khasiat ini. Okay? You tengok, lidah buaya seperti ubat dalam pasu. Boleh dijadikan ubat. Boleh dijadikan sajian kecantikan. Tetapi, jika anda makan bersama daun lendir kuning, ia akan merosakkan hati dan buah pinggang. Salah ejaan. Buah pinggang. Okay? So, you tengok, Tuhan cipta tumbuhan ini memang ajaib, khasiat cukup tinggi. Tetapi dia tak nak bagi you senang-senang dapat. Betul tak? Dia tak macam pisang. Pisang you kupas kulit, you sudah boleh makan. Betul tak? That's why you tengok kan, antara banyak tumbuhan kita tanam, kenapa kita tanam lidah buaya kan? Itu anjing, itu kucing, itu kambing, dia tak pergi makan aloe vera. You perasan tak? Ada tak yang tanam lidah buaya kat rumah? Ada kan? You perasan tak? Itu kambing, dia tak akan makan lidah buaya. Kenapa? Sebab apa? Sebab lidah buaya, dia tahu dia boleh bau. Haiwan, binatang sangat hebat punya tahu. Ini bau dia memang sangat hebat punya. Binatang tak akan makan lidah buaya mentah. Sebab apa? Binatang pun tahu lidah buaya yang mentah ada lendir kuning yang bisa. Itu racun. Bijak tak binatang? Itu sebab ada juga manusia yang kurang bijak. Dia pergi ambil tumbuhan ini, blend air, minum. So lama-lama jadi apa? Rosak hati, rosak buah pinggang. Nampak tak? That's why hari ni yang dengar punya, bila you tahu, jiran you ada tanam lidah buaya. Pergi potong sendiri makan, buat air, sapu muka. You bagi tahu dia, ini semua lendir kuning ni adalah bisa. Okay? Itu boleh rosakkan kulit, boleh rosakkan hati dan buah pinggang. Okay? Share dengan dia. Okay? Dan ini you tengok, minum aloe vera juice, 2 orang hati dan buah pinggang rosak. Okay? Minum aloe vera juice bersama daun selama 2 bulan, buah pinggang rosak. Imodin boleh menyebabkan cirit-birit dan merosakkan hati serta buah pinggang.
Nampak? Sudah ramai testimoni yang kena. Nampak? Itu sebab kita nak gunakan aloe vera. Kita nak tumbuhan ajaib ni. Kita nak makan dia, nak tapakan kasihan. Tapi kita kena pandai memilih. Jangan pergi sendiri tanam, sendiri pergi buat air. Nampak tak? Bazir masa dan you tak dapat kasihan. Sebab you bila you masak aloe vera tu masak bila you masak, dia panas kan. Itu protein khasiat semua sudah tak ada, hilang dah. You minum macam you minum air manisan je, tak ada khasiat langsung. So that's why aloe vera dalam ini kenapa saya pilih yang ini. Saya quality engineer tau. Saya memang sangat skeptical tentang quality punya. Tapi saya boleh pilih aloe vera ni. Sebab apa? Sebab I nampak dia memang sangat lain. Saya tengok quality dia memang lain. Dan cara dia proses masuk dalam botol ni sangat ikhlas. Dia tak cincai buat untuk kita. Dia tak cincai langsung. Sebab apa? Sebab dia tanam sendiri. Okay? Dia tanam, dia merupakan peladang lidah buaya terbesar di dunia. Dan dia monopoli 60% bahan mentah ini di tangan dia. That's why dia boleh kontrol harga dan juga quality. Okay, yang bestnya ialah dia pilih spesies lidah buaya yang khasiat paling tinggi. Kalau you baca dalam dia punya botol, Aloe barbadensis Miller. Ini spesies yang paling khasiat tinggi. So dia pilih ini, dia tanam untuk kita. Satu ladang tu dia tanam 3 tahun, 5 tahun baru dia boleh tuai. Nampak? Dia bukan tanam sehari, 2 tahun dia boleh tuai. Tak, dia tinggal kat sana 3 tahun, 5 tahun baru boleh tuai. Dan bila dia tuai, dia masukkan ke kilang, dia proses. Okay? Dan macam mana dia buang itu lendir imodin tu. Ini yang best. Okay? Kita tahu dia ada toksik, betul tak? Kita tak boleh makan macam tu terus. So that's why forever dia sudah tahu benda ini. So apa dia buat? Dia masukkan dalam kilang, dia ada satu teknologi, kita panggil teknologi pisahkan kulit daripada gel. Okay? That's why bila dia masuk dalam kita punya mesin ini, okay, dia boleh mengasingkan kulit dengan gel. Okay, that's why dia punya imodin, dia tak akan masuk dalam botol kuning. So memang sangat selamat dalam ni. Orang yang mengandung, orang yang masalah kulit, yang masalah penyakit apa-apa, yang sihat punya, yang budak kecil, baby, semua selamat dimakan. Okay? Dan dia ada juga patent stabil. Sebab apa? Kalau kita potong lidah buaya tu, okay, aloe vera kan, dia macam buah-buahan, tumbuhan. Dia boleh oksidas. Khasiat dia akan hilang. Okay? Khasiat dia akan hilang dalam masa 2 hari. Okay? Macam apple. Kita sudah potong kulit, kita letak. Kan? 1 jam dia punya warna sudah jadi coklat. Sudah oksidas. Tak ada khasiat dah. So that's why forever dia ada satu patent untuk simpan khasiat dalam ni selama 5 tahun. Dan dia punya khasiat kesegaran dia sampai 99.875% maintain dalam botol. So memang bagus. Nampak tak? So sangat ikhlas dia buat ini produk. Dan dia ada banyaklah sijil pengiktirafan yang antarabangsa. Macam IASC. Okay? Ini memang kalau ada IASC maknanya kualiti dia punya aloe vera sangat tinggi dan memang tak ada kandungan imodin. Dan sangat rendah dan tidak akan menjejaskan kesihatan kita. Memang bukan senang nak dapat punya ini. Ini daripada pihak ketiga. Okay? Dan dia ada kosher rating. Maknanya 100% organik. Dan juga ada halal certification daripada seluruh dunia. Bukan saja Malaysia. Dan yang paling best dia ada sijil NSF. Maknanya orang yang elit-elit Olimpik semua tu baru makan, baru boleh makan. Dia selamat digunakan. Okay? So that's why memang sangat best lah. So that's why ini adalah bahagian pertama, kita kena bersihkan usus kita. Okay? Dengan aloe vera ataupun nektar dengan peach. Okay, yang kedua, khasiat dia perlu dibawa oleh darah kita, betul tak? So that's why you kena pastikan you punya peredaran darah adalah lancar. So kita amalkan apa? Minyak ikan. Sebab apa? Kalau minyak ikan, dia boleh membantu mengurangkan masalah kolesterol yang berlombak di kita punya saluran darah. Okay? Sekarang banyak orang masalah ni, betul tak? Sebab kita suka makan benda yang goreng-goreng. Okay? Tak ada makan minyak ikan, tak makan minyak zaitun. So minyak tak cukup. Minyak yang bagus tak cukup. That's why minyak yang bagus yang tak cukup, okay, badan kita akan menghasilkan kolesterol. Dan dia akan sumbat kat saluran darah. Okay? So that's why apa yang boleh membantu. Okay? You tengok setiap 5 jam akan ada seorang kena stroke di Malaysia.
Dahsyat tak? Kan? So kita duduk sini 1 jam lebih, betul? Salah, bukan lah. Setiap jam saya salah tulis Setiap 1 jam ada 5 orang kena stroke Maknanya kita sudah 1 jam lebih kan. Kat luar sudah ada 5 orang kena stroke leh. Nasib baik bukan you You masih duduk dengan I kan. Nasib baik bukan you. Sudah ada 5 orang kena stroke di Malaysia. So that's why kena jaga. Okay? So omega 3 forever memang best sebab apa? Diiktiraf oleh father of omega, iaitu Dr. John Zelberg. Bersyukur sangat, betul tak? Kita sihat lagi. So ini Arctic Sea Forever. Kenapa best? Sebab dia ada patent sendiri, formula omega 3 campur omega 9. Okay? Dia punya formula sangat bagus sehingga father of omega 3 Dr. John ni dia datang ke Forever Rally kan untuk isytiharkan kita punya Arctic Sea. Dia memang recommend ramai mengamalkan ini fish oil, omega 3 dan campuran dengan omega 9. Okay, dia memang sangat baguslah. Sebab apa? Dia kan gabungan ikan dan zaitun dan juga vitamin E. Dia boleh membantu kurangkan masalah banyak. Contohnya penyakit kardiovaskular, masalah jantung, penyakit kulit, eczema, cirrhosis, masalah keradangan dan juga membantu untuk masalah berat badan. Okay, dan juga merupakan sumber yang bagus untuk membina hormon yang bagus. Okay, so memang wajibkan sendiri makan. Okay, so that's why peredaran darah kita sudah lancar, kita perlu makan khasiat. Okay, apa khasiat yang kita boleh makan? Di Forever kita memang ada banyak produk yang boleh membekalkan khasiat. Okay, yang paling semula jadi yang I paling suka adalah produk lebah. Okay, sebab lebah adalah serangga paling bijak di dunia, betul tak? So, kita punya produk lebah adalah dipetik oleh lebah. So, that's why lebah sudah tolong kita memilih kualiti bunga, kualiti madu yang terbaik. Dia sudah tolong kita pilih. Itu sebab sangat selamat kita ambil. Dan Forever merupakan penternak terbesar di dunia. Bukan kedua besar, terbesar di dunia. Dan kita beli ini, Robson Bee Products. Okay? Ini sudah ada 200 tahun sejarah punya penternak. Dan Forever Living beli dengan cash money. Okay? Dan dia membekalkan sangat asli punya produk lebah. Dan Forever ada 28 hak cipta milik. Okay? Patent. So ini adalah tempat kita ternak lebah lah. Tempat yang memang dekat dengan pasir, gurun, desert. Tetapi sana memang banyak spesies bunga semula jadi. Itu sebab bunga yang kita ambil, madu yang kita ambil memang berbagai khasiat. Sebab sana banyak bunga yang semula jadi. Tetapi biasa kalau kita ambil yang orang asli, kan, yang beli kat Malaysia kan, mungkin ada hujan asid. That's why bila you minum madu, you rasa macam masam macam tu. So dia ada hujan asid kandungan dalam tu. Dan you akan nampak kan, kalau you pernah makan madu Forever, you akan perasan madu Forever ni dia selalu warna lain. Perasan tak? Kadang-kadang you beli madu warna dia cerah sikit. Kadang-kadang dia sangat gelap. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia tak letak pewarna untuk samakan. Tak ada warna, tak letak pewarna. Dia memang semula jadi punya madu. Itu sebab yang I sangat suka. So dia memang sangat natural, okay? Dan khasiat sangat tinggi. Itu yang best lah. Okay, so di Forever kita boleh ambil apa untuk tambah khasiat. Okay, di sini saya sangat suka pea pollen. Okay, pea pollen juga digelar sebagai susu badan. Macam susu badan dia khasiat yang banyak, betul tak? So pea pollen adalah satu pemakanan semula jadi yang dia punya khasiat hampir sama macam susu badan kita. So dia khasiat sangat tinggi. Dan dia juga merupakan tinggi vitamin B. So kalau you ada masalah tak cukup darah, HB rendah, selalu pening, anemia, tak cukup darah punya, you memang kena ambil pea pollen. Okay? Dan bila you ambil pea pollen, you akan rasa memang sangat tenaga sebab dia kaya dengan vitamin B. Okay? Kalau lelaki, you makan sangat bagus sebab apa? Dia tinggi zinc. Okay? Dia membantu untuk sihatkan sperm dan juga kesihatan prostat. So kalau nak elakkan kanser prostat, you memang kena makan. Okay, dan dia merupakan pemakanan yang sangat lengkap, mineral memang cukup dan membantu hati kita untuk buang toksik. Okay, tingkatkan metabolisme badan kita.
Okay. Yang kedua you boleh ambil adalah Forever Light. Okay, ini susu protein lah. So ini memang dia satu scoop, memang dia cukup khasiat sebab dalam memang kaya dengan protein, amino acid yang boleh membantu kita untuk membina sel antibody, sel darah putih kita untuk tingkatkan antibody badan, membina kita punya muscle, okay, untuk mengkekalkan kita punya hormon wanita. Sebab dia adalah daripada soya. Soya sebenarnya ialah hormon tumbuhan. So dia memang sangat bagus untuk stabilkan hormon sebenarnya. Okay, kalau you memang sangat risau ada macam keturunan, ada kanser, memang you kena wajib makan Forever Light sebab dia boleh bekalkan khasiat yang sangat seimbang setiap hari. Satu hari satu scoop, 2 scoop pun okey. Okay? So selain daripada Forever Light dengan pea pollen, sebenarnya you boleh ambil juga Royal Jelly. Okay? Juga merupakan khasiat seimbang kecuali kalau you ada masalah fibroid, ketumbuhan rahim, ketumbuhan kanser yang melibatkan hormon, so you jangan ambil Royal Jelly. Okay, jangan ambil sebab dia ialah hormon daripada serangga, dia akan merangsang hormon you. Okay, so kalau you ada kanser yang melibatkan hormon, jangan ambil Royal Jelly. Okay, yang lain semua boleh. Okay, so lepas tu you boleh ambil juga madu, khasiat seimbang juga. Okay. So next adalah nutrisi. So kalau you nak tingkatkan nutrisi, kita boleh ambil bee propolis. Ini kita biasa panggil apa, air liur madu, air liur lebah, betul tak? So inilah boleh tingkatkan kita punya sistem imunisasi. Okay? Boleh meningkatkan, mengelakkan antioksidan sel kita. So kalau badan you banyak free radical yang selalu duduk depan handphone, betul tak? Hormon tak boleh untuk cancer hormon. Ya, betul. Royal Jelly tak boleh ya. So kalau you selalu banyak free radical punya, so propolis ini boleh membantu. Lepas tu mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Okay? Dan juga vitamin C. Okay? Vitamin C sekarang sebab kita tak ada stok, betul tak? So bila you ada stok, you memang wajibkan sendiri makan. Sebab vitamin C forever kita tinggallah absorbency. Sebab kita ambil ini ikat dengan oats. Okay? So oats ini dia adalah satu membantu vitamin C dia slow release kepada darah kita. Okay, so that's why dia boleh simpan vitamin C ni dalam badan kita dalam masa yang lebih panjang. Okay, so macam sekarang kita tak ada absorbency, apa kita makan? Kita kena everyday makan satu ni. Yang ini I sangat bagus, sangat suka. So ini adalah Palmistine. So nama dia pun Palmistine Power. Sebab apa? Kita tadi kan dah cakap kan radikal bebas. Okay, radikal bebas paling takut apa? Paling takut antioksidan, betul tak? Yang boyfriend punya tu, yang banyak boyfriend tu kan. So dia banyak boyfriend. So that's why dia boleh kasih you punya kawan yang tak ada boyfriend. So dia boleh stablekan kita punya molekul yang tak ada boyfriend. Okay. Sebab apa? Sebab dia banyak elektron. Okay. So apa buah-buahan yang memang tinggi antioksidan? Okay, kita tengok paling tinggi adalah delima. Lepas tu blueberry, blackberry, mangosteen, buah manggis. Lepas tu grapes, ialah anggur. Okay. Lepas tu strawberry, raspberry, cranberry, kurma, betul tak? Broccoli, orange juice, kan? So biasa kita makan apa? Kiwi kan selalu makan, tomato kita makan, potato, banana, apple, carrot, peach. You tengok kita selalu makan ini. Tapi kita jarang makan macam delima, betul tak? Kita jarang. That's why antioksidan kita tak cukup. Tapi kalau hari ini you sudah datang di Forever, kan? You boleh kalau you rajin makan ini, you boleh beli makan, boleh. Tapi harga kan mahal sikit, betul tak? Tapi kalau hari ini you di Forever, you boleh makan ini Palmistine. Sebab senang you buka saja terus tuan keluar sudah ada antioksidan. Tak payah sendiri pergi beli lepas tu mau basuh mau bersihkan, mau buang kulit, betul tak? So ini senang. Sebab apa? Dalam ni sudah ada 7 jenis buah-buahan yang antioksidan yang paling tinggi. Kalau you tengok tadi punya chart kan, paling tinggi kat belakang tu semua dalam ni. You tengok Forever, dia masukkan delima, manggis semua ni dalam Palmistine. So memang ini sangat sedap. Kalau you minum, you akan rasa kulit first you akan perasan kulit sangat flawless sebab you punya sel kulit dia baiki kan cepat 28 hari, betul tak?
So kalau you minum Palmistine ni, you akan nampak kulit you memang antioksidan sangat laju. Cerah terus. Dan lelaki, kalau you risau ada prostate cancer, wajib minum ini, Palmistine. Okay? Pomegranate sudah terbukti boleh membantu untuk fight cancer prostate. So that's why memang kena amalkan everyday. Okay? You tengok kalau kita everyday kita perlukan antioksidan yang cukup, kita perlu makan banyak tau. 2 kg punya lobak merah ataupun tomato. 1.3 kg kubis, 1 kg bawang merah. Wah. Setengah kilo punya orange atau brokoli. Banyak betul tak? So you kena buka itu kedai runcit dah. Makan semua ni sehari. Banyak sangat. Kan? Siapa boleh makan semua ni? Sampai mulut pun berbau, betul tak? So tapi kalau you makan Palmistine, you sehari hanya perlu 60 ml saja. Okay? So that's why imunisasi kita jaga. Okay? So that's why 3 kaki ini sebenarnya Forever sudah sediakan satu package untuk kita. Kalau you memang sangat sayang diri, sangat suka kesihatan punya, you jaga pemakanan dan pastikan kita 3 kaki pun kita ada khasiat yang seimbang sebab dia memang berkaitan semua. Okay? So that's why kita boleh buat clean night. Okay? 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita buat. Lepas tu kita amalkan set his pack, her pack sebab ini sudah ada dalam segi 3 kesihatan. Okay? Macam pack Ramadan, dia ada 5. So memang bagus untuk anti cancer. Set yang anti cancer. Okay? So Forever sudah sediakan. Okay, so hari ini pun saya sangat happy lah sebab I sudah jemput seorang kawan saya yang memang dia merupakan bekas pesakit kanser usus. Okay, so bekas sakit kanser usus ini memang sekarang ada kat sini kan? Halo Shida, you ada tak kat sini? Boleh unmute Shida. Ada tak? Tak boleh tak ada. Oh, dia tak ada di sini. Okey, tak apa. Okey, dia tak ada kalau ada nanti Shida buka ni Okey, dia tak ada, tak apa. So yang ini I punya kawan yang memang dia kanser usus tahap ada hello Shida, boleh unmute Hello. So yang ini, hello. Ada, boleh unmute? Nampak tak? Okay, so Shida ni memang dia adalah bekas kanser usus So dia asal daripada Terengganu. Shida ada tak? Boleh unmute? Tak boleh, jap saya keluar. Oh, keluar dan masuk balik. Okay. Tunggu dia keluar masuk balik. So Shida ni memang dia duduk masuk balik. Okay. So dulu memang ada masalah kanser usus dan suami dia sendiri kanser hati. Okay. So masa dia datang jumpa seorang kawan ni Dr. Rohaida, masa tu memang niat dia adalah untuk nak bantu suami dia sihat. Dia nak sihatkan suami dulu yang ada kanser hati. Okay, dia sendiri dia tak kisah sangat, dia cakap masa tu lah. Okay, so masa dia jumpa dengan Dr. Rohaida, tolong unmute Saifu boleh tolong unmute. Nama dia Nasri Nasri Bakar. Okay. So dia memang nak sihatkan suami dia. So dia memang start amalkan aloe vera, amalkan Palmistine. So Shida pun mula guna bersama dengan suami. Sehingga mereka dua-dua sihat sama-sama. So masa mula Shida amalkan produk, dia pernah cerita ke saya, doktor memang sudah sahkan dia ada kanser usus dan Shida ni memang doktor kata kena buangkan usus, kena buka usus dan potong. Okay, potong dia punya usus yang sudah ada kanser yang rosak tu kan. So Nasri, Shida ada? Ya, tapi tak boleh buka video. Tak apa, ada suara pun bagus. Suara okey. Shida boleh share sikit pun. Masa mula-mula Shida ada kanser masa tu, lepas tu apa Shida amalkan? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya dulu sebenarnya bila dengar bagi top hari ni, saya rasa sangat pentinglah kita tahu step untuk bantu orang, mesti tahu ilmu juga. Jadi hari ni memang complete lah bagi
untuk kita guna untuk kita bantu orang selepas kita sembuh. Jadi saya dulu sebenarnya diuji sakit ni zaman kita kanak-kanak lagi. Sebab apa kadang-kadang kita tengok kanak-kanak ni dia orang ni ada yang jenis penakut dari sudut nak pergi tandas tu takut kan. Kadang-kadang diusik kawan-kawan. Jadi daripada situlah bila kita cuba ni nak buang air besar kita tahan, makanan perlu kita makan tak sihat. Jadi ni kata benda tu bawa kepada kita sampai ke kita dewasa. Jadi saya sarankanlah kepada ibu-ibu yang ada dalam ni, sahabat-sahabat yang ada dekat Zoom hari ni, mesti perhatikan ambil berat pasal anak-anak kita supaya tak jadi macam saya lah. Salah satu faktornya. Jadi bila makin dewasa, mana mula-mula sembelit. Lepas sembelit dia akan jadi masalah pembuangan, lepas tu dia akan jadi ke kanser. Sebenarnya nak jadi kanser bukan terus kanser sebenarnya. Dia mesti masalah sembelit dulu. Lepas tu kita pula makan tak jaga. Lepas tu tadi orang kata pemakanan yang penting pula kita tak tahu kan. Jadi kita suka ambil mudah. Jadi kita kata tak apalah saya masih sihat. Jadi sebenarnya kita kena tahu badan kita macam mana. Jadi bila kita tahu barulah kita boleh merawat. Jadi selepas saya umur 20-an, memang dulu masa belajar ni memang susahlah nak tumpu perhatian kepada pelajaran sebab selalu tak sihat kan. Sebab saya bila buang air besar sekali, saya akan cuti pergi sekolah 4 hari. Macam tu. Tak boleh nak bangun, tak boleh bergerak. Memang tak boleh bergerak. Jadi kawan-kawan saya memang dah tahu dah saya macam mana. Jadi dia orang pun memang biar je lah saya rehat. Memang tak boleh berjalan apa semua. Mesti kena, orang kata kawan-kawan mesti usung saya. Tolong angkat lah. Teruk lah masa tu. Tapi bila dah orang kata dah habis belajar, sambung belajar, saya pun tak sambung lah sebab sakit kan. Jadi bila dah masuk alang bekerja pun sama, tak boleh kerja lama, terpaksa diberhentikan. Bukan rekod kita tak bagus, tapi sebab kita tak sihat. Jadi saya terpaksa berhenti dan masih orang kata kerja kat lain pula lala sekali, kahwin, ada rezeki kahwin, jodoh, alhamdulillah saya kahwin. Masa kahwin tu saya pregnant anak pertama. Bila anak pertama tu start lah masa tu makin kronik. Sebenarnya sepanjang 20-an sampai ke umur 30-an tu saya memang ulang-alik ke hospital lah. Sama dengan ibu saya sebab ibu saya ni dia sakit macam Bel kata tadi tu lah. Vaskular. Sakit 3 serangkai. Asalnya darah tinggi tapi bila makan ubat lama alhamdulillah daripada satu penyakit jadi 3-4 penyakit. Kan? Baguslah. Dari 1 jadi 4. Tapi sebenarnya tak boleh gitu kan. Kita nak dari 1 jadi 0. Jadi bila makin lama bila dah ubat dengan hospital makin orang kata 2, 3, 4 tahun, 5 tahun masuk 10 tahun, benda tu makin kronik. Jadi doktor pun dia kata dia saran kepada saya kena potong usus sebab masa tu dah tahap teruk. Jadi bila nak potong usus saya jadi terfikirlah sebab apa nak potong sebab saya pun memang jenis orang kata pesakit yang sangat ikut nasihat. Maksudnya doktor bagi ubat apa saya akan makan. Tak miss ubat lah. Tapi sangat sedih sebab bila kita check dia akan kata terus makan ubat ni. Saya tengok macam perubahan tu tak ada sebab apa? Kita rasa macam sama je tapi kita tak berhenti ubat lah sebab kita tak tahu benda lain kan. Jadi nak jadikan rezeki saya, masa tu mak saya meninggal, lepas 3 bulan suami saya sakit. Jadi bila suami saya sakit ni lah saya jadi macam bersungguh sikit lah nak berubat. Alhamdulillah temu dengan Forever ni. Dari sarangan doktor, dia share pasal Forever. Saya pun sebenarnya bila sebut suplemen ni Bel, saya kurang seronok dengar sikit. Sebab berpanjang, bila dah bertahun-tahun sakit, suplemen apa yang tak masuk dalam mulut kita, betul tak? Ya, betul. Jadi sama jugalah kawan kita yang lain, kalau kita share pasal suplemen, jangan marah kalau dia marah kita. Sebab apa? Sebab orang yang sakit ni, dia memang sangat anti pada suplemen, bukan dia anti sebab kadang-kadang bila kita jual kita terlampau excited tahu. Bagus. Jadi apa yang bagus kita pun tak tahu kadang-kadang, betul lah. Sebab itulah ilmu tu penting. Tapi janganlah sampai kita nak kena sakit kanser dulu baru kita nak share. Betul. Jadi ilmu tu lah sangat penting. Jadi hari ni alhamdulillah bila saya guna saya nak rawat suami dan sarangan doktor juga disuruh saya ambil aloe vera tu, saya kata sebab apa kena aloe vera? Sebab apa perlu sangat saya ambil aloe vera ni? Jadi masa tu lah doktor demo pada saya. Dia cerita usus kan macam demo aloe vera minyak ikan tu lah. Jadi bila kita faham basic usus yang kotor, saluran darah yang bersih, 2 punca penyakit ni clear, barulah kita cepat sembuh. Jadi sebenarnya saya bila orang kata kita faham konsep nak sihat tu, barulah saya guna dalam masa dia kata 120 hari Ben. 120 hari sebab apa 4 bulan baru kita merawat sel kita kan. Jadi saya faham, saya cuba dalam masa alhamdulillah 2 bulan tu masa 2 minggu tu ada perubahan. Lepas tu saya ambil result lepas 2 bulan. Alhamdulillah saya dengan suami dua-dua sembuh.
Alhamdulillah. Tapi Wow. taklah kata terus berhenti. Saya terus guna setahun tanpa sharing lah. Guna saja. Sebab apa kadang bila orang tanya makan apa, saya cerita lah lebih lah. Sebab saya pun tak tahu kan. Jadi sebab saya pun doktor suruh saya bisnes juga forever ni. Cuma saya kata saya tak minat bisnes lah sebab saya nak sihat saja. Tapi alhamdulillah rezeki kita bila saya sembuh, kita nak suruh orang lain sembuh macam kita. Jadi kita lebih orang kata bercakap tu lebih kepada nak bantu orang lebih sihat. Jadi bila niat nak bantu, tanpa saya sedar terbantu sekali poket saya untuk dapatkan produk. Dan saya tak sangka lah boleh berjaya, bukan kata berjaya lah di Forever ni. Boleh pergi melancong, boleh pergi bawa suami kan, kita sihat. Yang paling penting rezeki kesihatan tu lah tak boleh beli dengan wang ringgit. Jadi hari ni jangan putus asa untuk bantu orang. Yang penting bantu orang mereka sakit poket. Sebab apa? Suplemen kita ni ada orang kata mahal, ada orang kata macam-macam kan. Sebab tu lah sakit poket ni perlu dirawat. Jadi hari ni dah saya suka. Saya tukar mindset saya, bantu poket, insya-Allah kesihatan tu yang akan datang. Sebab apa kadang-kadang orang nak beli tapi dia tak mampu. Jadi kita perlu jadi orang yang ada income. Sebab apa? Mungkin kita boleh bersedekah masa tu. Dengan sedekah yang kita yang sedikit tu dia yakin, barulah diguna dengan setulus hati lah. Jadi hari ni alhamdulillah sepanjang 7 tahun ni ramailah orang kanser, orang yang stroke, macam Kak Norizam tu kan Abel. Sampai hari ni dia masih guna dah 4 tahun. Kalau kita tengok dia susah, tapi sebab apa dia boleh guna? Sebab dia yakin. Sebab itulah kalau kita jumpa orang, kita kena terang ke dia. Yang penting intention, niat kita dulu. Kita bantu dia, biar dia faham konsep sebab apa dia perlu guna. Dan saya hari ni 2-3 hari lepas saya dah dengan Cik Su, tim dia, jumpa seorang kakak ni. Dia sebenarnya kawan saya masa dekat sekolah dulu. Dia bila tengok live saya tu dia kata, si Ida ni pendiam sebab apa jangan banyak cakap sangat dia pelik macam saya banyak cakap. Dulu saya kan berdiam, bisu. Tapi dia kata rupanya dia bila dia macam tu tadi, saya pun jumpa dia dan rupanya dia ada masalah kesihatan, anak yang ada masalah kesihatan. Alhamdulillah hari ni dah masuk dalam 3-4 hari dah guna, anak dia dah boleh bertatih, maksudnya boleh jalan sikit-sikit. Sebab anak dia tu masalah nak jalan tak boleh, dah umur 4 tahun. Jadi hari ni dia pun cuba kita bayangkan ada anak kecil dah masuk umur 4 tahun masih tak boleh nak berjalan, cakap pun tak boleh mana. Jadi kalau kita tak yakin, kalau kita tak yakin, dia pun tak yakin tak akan jadi ubat. Jadi saya kata kalau tak yakin jangan guna. Dia mesti yakin dengan ilmu dan kita kena terang betul-betul lah. Sebab tu hari ni kelas hari ni sangat orang kata saya sendiri pun sangat rasa banyak ilmu lah boleh hari ni. Nanti nak kontak balik nak minta lagi ni. Sebab apa? Sebab apa yang Ben sebut tadi daripada sel semua saya memang guna Bel. Saya memang guna. So kiranya Syida daripada mula you kena kanser usus tu sampai sekarang sudah 7 tahun kan Syida? So Syida sudah amalkan produk selama 7 tahun ni. So touch wood lah, tak ada masalah apa-apa kan? You setiap tahun ada cek darah, betul tak? Ada buat ujian darah kan? Kita setahun sekali ambil ujian darah untuk kita tengok setahun tu apa perubahan pada badan kita, dan kelinai tu setahun kena sekali. Habis pun setahun 2 kali. Kelinai tu penting lah untuk overhaul. Sebab kalau kita sihat pun kita mesti kena detox juga. Makan kan macam-macam. Dah sihat ni mereka tidak. Ya betul, kita makan macam-macam kan. So Syida rasa ada tak apa pesanan untuk kawan-kawan yang ada dalam ni? Sebab mungkin ada juga yang macam Syida bekas daripada pesakit kanser kan. So bila kita dah sihat ataupun kita sekarang ni yang sedang sihat ni, macam Syida sekarang setiap bulan kan you makan apa produk untuk maintain kesihatan you? Ada tak you ambil macam set yang forever bagi ke ataupun apa produk yang memang wajib Syida ambil setiap hari? Ya, kalau ikutkan saya memang ambil yang pet Ramadan tu. Dia sebut pet Ramadan sebab apa? Sebabnya bulan puasa kan. Tapi sebenarnya dia ikut 3 circle kesihatan. Dan dalam tu ada Pomestin, anti kanser. Saya punya suami Nazri memang suka Pomestin. Satu botol tu kalau buka dia dalam 2 hari, 3 hari dah habis. Dia macam minum air masak je. Sebenarnya kalau Pomestin ni untuk kulit, untuk cantik. Tapi bila orang dah pernah sakit ni dia mikir untuk sihat. Tapi secara tak langsung dia akan jadi kalau lelaki smart lah. Betul-betul. So ada orang tanya produk apa yang diguna. So Syida memang dia guna set Ramadan pack kan sekarang untuk maintain sihat. Ada apa soalan lagi ke? Mungkin ada yang nak tanya apa-apa, boleh tanya, boleh type kat chat room kita. Boleh. Boleh tanya.
InsyaAllah saya boleh jawab. Saya boleh jawab. Ya. Daripada pendiam sekarang memang setiap hari memang wajib nak sharing dengan kawan kan tentang produk yang begitu bagus, betul tak? Sebab I tahu Syida memang sudah 7 years di Forever. Memang adalah testimoni yang sangat bagus kita tengok daripada tak sihat sehinggalah you boleh berniaga dan you rasa you ada satu tanggungjawab, betul tak? Untuk nak share benda yang bagus kepada kawan-kawan you. Dan membuat kawan-kawan you pun sama-sama sihat bersama dengan Syida. So memang ini merupakan I rasa satu berkat yang sangat besar kan, satu pahala yang memang sangat best lah. Kalau kita bukan di Forever kan, macam mana kita nak membantu kita punya kawan, betul tak? Dari segi sihat, dari segi mungkin rezeki mereka, kita bagi peluang untuk tambah satu extra income untuk mereka, betul tak? Betul. So that's why rasanya tak ada dah soalan nak tanya. So memang terima kasih sangatlah kepada Syida sanggup untuk thank you. Untuk sharing dengan kita hari ini. So maybe next time kita boleh ajak lagi Syida untuk share lebih details pasal apa yang perlu kita amalkan ataupun macam mana daripada tak sihat jadi sihat boleh berniaga. Kan? Betul. Nak tak? Kalau nak kita type sikit nak. Next time kita jemput Syida lagi sharing pasal business pula. Okay? So thank you Syida. Okay, bye. Okay, bye-bye. Okay, so memang ramai kan nak kan. So nanti next time kita boleh ajak Ustazah Syida bukan sharing pasal sakit-sakit dah. Dia boleh share pasal macam mana nak buat duit pula. Okay, so that's why memang sangat happy jugalah dengan Syida sebab apa bukan saja dia punya suami sudah sihat tapi dia sendiri pun sudah settle masalah kesihatan sendiri. So memang sihat memang number one. Kalau kita sihat tak ada, kalau kita duit banyak dalam bank pun tak guna, betul tak? Setuju tak? Sihat memang nombor satu. So memang kita jangan sayang sangat duit. Okay, makan suplemen ni memang sebenarnya bagi saya adalah wajib. Sebab dia adalah satu pengganti ataupun dia untuk supplykan komponen yang kita tak cukup setiap hari tu. Okay, so that's why memang sangatlah perlu untuk amalkan Clean Line Detox badan setiap 3 bulan ataupun 6 bulan. Lepas tu kita amalkan set Ramadan ataupun set His Fat atau Her Fat atas sendiri. Okay. So saya rasa sampai sini saja I punya sharing. Ada tak soalan? Rasanya tak ada kan? Okay. Kalau tak ada soalan, I pass back kepada Saiful. So saya Bell, saya Forever. Terima kasih semua. Okey, saya nak tengok yang mana on video ni, tepuk tangan sikit untuk kita punya speaker hari ni. Terima kasih. Hoye. Okey. Itu dia. Saya pun MC sampai terkeciduk dengar speaker tanya siapa tak makan sayur ya. Tapi tak apa, yang tak makan sayur macam saya FOG ada. Lepas tu minum AVG banyak, makan buah ya. Okey. So